Assalamualaikum. Sorry salah tekan. Oh, Waalaikumsalam. Ni Puan Hanisa ya? Ya saya. Assalamualaikum Puan Husnul. Assalamualaikum Puan Azmi. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Tetamu kita sudah hadir iaitu Puan Hanisah, sahabat dealer Oro Design kita. Alhamdulillah, terima kasih sudi menjadi teman kami malam ni untuk berbincang beberapa agenda tentang emas dan inflasi. So, boleh kita mulakan ke, Puan Hanisah? Dengar tak suara? Bakal ni dengar tak suara saya kat sini macam bising sikit sini. Aircon kuat. Dengar ke? Oh, okey, alright, dengar. So, boleh kita mula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Alright. Okay, kita masuk ke agenda yang pertama iaitu kita nak ajak berbincang tentang kenapa emas tu penting untuk kita simpan. So sebelum kami share pandangan kami, boleh tak Puan Hanisa berkongsi pandangan Puan kalau ada orang tanya ke family atau kawan tanya kenapa emas tu penting untuk kita simpan? Apa pandangan Puan Hanisa? Masya Allah. Saya rasa macam tak layak lah saya nak bagi pandangan kan. Tapi sebab saya sibuk tak Tak apa, macam si malam ni kita share. borak-borak. Ini Borak-borak. sembang santai saja. Ah, Sembang santai saja. Sharing saya sibuk apa ngopi lah. fahaman atau pandangan Puan Hanisa lah. Kan Puan Hanisa sendiri jadi dealer Oro Design mesti ada nampak dah kepentingan kenapa emas tu penting simpan kan. Boleh Ya. tolong sharekan tak pada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Anis Anisa. Facebook saya Anis Anisa. Boleh follow siapa yang ya. Saya dah bagi dah link tadi dekat follow saya, nantilah dia masuk. Amin. Okay. Kita macam mana saya nak explain ya? Okay. Allah saya selamat. Kita rasa macam ibadah tu adalah sembahyang, solat kita, puasa kita, zakat kita semua kan. Tapi sebenarnya kan ibadah kita tu salah satunya adalah ni dengan apabila kita dapat peluang ni, okay, ni peluang untuk jadi dealer Oro Design ni, saya nampak ini adalah salah satu ibadah juga, which is emas sangat sinonim daripada zaman Rasulullah lagi. Kan dinar dan dirham tu dah ada daripada zaman Nabi lagi kan. So dengan kita bawa balik apa yang Nabi ajarkan, kita ikut balik sunnah Nabi kan. Okay, thank you. So kita dengan kita bawa balik apa yang Nabi pernah ajarkan dulu, secara tak langsung kita juga sedangnya tengah beribadah lah ni. Tengok, simpan emas pun dapat pahala kan. Masya Allah. Okey, jadi sebab utama kenapa Puan Hanisah merasakan emas tu penting kerana emas tu adalah mata wang sunnah. Macam tu maksud dia. Jadi bila kita follow mata wang sunnah tu, ianya adalah satu ibadah lah. Betul tak? Ya, betul. Okey, alright. Lagi mungkin ada sebab lain yang menyebabkan Puan Hanisah mahu menyimpan emas? Masya Allah. Okey. So kalau macam kita tengok kan, kalau kita tengok trend dia daripada zaman kita kecil-kecil dulu. Saya mula-mula saya beli emas sendiri ya. Saya mula-mula saya beli emas tahun 2009 kot. 2008, 2009. Kali pertama saya beli emas harga dia dalam RM120 segram. 120, 150 macam tu lah. Dan sekarang harga dia 350. Hari ni berapa? 300 hari ni. 350 ya. Dalam 350. Kan. So perbezaan dia sangat besar, which is subhanallah. Kan kalau kita tak follow emas ni, kita tertinggal dah currency kita. Okey. So maksudnya sebab kedua Puan Hanisah simpan emas sebab emas tu adalah orang kata apa? Satu pelaburan mungkin? Kan? Harga dia meningkat setiap masa macam tu? Ya, betul. Okay. Alright. Okey. Ada lagi sebab lain? Mungkin nak share lagi? Teruskan. Masya Allah. Tak tahulah. Tapi tu dua sebab utama lah kan Puan Hanisah melihat emas tu penting.
Pertama, Ya sebab saya. emas tu adalah mata wang sunnah. Jadi bila kita menyimpan emas, bermaksud kita ni insya-Allah melakukan ibadah lah untuk mengikut sunnah Rasulullah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Puan Hanisa simpan emas sebab emas tu adalah satu bentuk pelaburan yang terjamin lah kerana harga dia sentiasa Ya naik. Macam saya. tu kan? Alright. So tak ada nak Ya tambah saya. lagi ke Puan Saya Hanisa? pernah Ha. okay, Pernah apa? saya pernah join IMKK Dr. Azana Osman tahun 2009, which is waktu tu dia Okay. ajarkan sandarkan duit kita, sandarkan duit kita dengan emas. So daripada situ saya mula nak try tahu lagi kan macam mana sandarkan duit kita dengan emas. So lepas tu Allah bawa jumpa banyak ni, dan hari ni saya berada dalam family Oro Design hari ni. InsyaAllah. Oh, jadi Tuan Azizan tu dia ajar macam tu suruh sandarkan duit tu kepada emas. Ya. Suruh Okay, sandarkan dia ada duit kepada emas, which is yang diajarkan waktu tu, kalau emas kalau duit kita ada susun nilai. Duit ada susun nilai, ada inflasi, kan? Waktu tu diajarkan duit ni emas ni kalis inflasi. So waktu tu memang diajarkan macam mana macam mana teknikal dia lah diajar kan. So kita sandarkan duit kita dalam bentuk emas. So mengurangkan inflasi tu. Macam tu. Tuan Azizan kata dengan simpan duit sebagai emas dia mengurangkan inflasi atau dia membantu kita menghadapi inflasi tu? Membantu menghadapi inflasi sebab emas tu dia emas kalis inflasi. Kalis inflasi. Oh, okey. Maksudnya emas tu takkan susut nilai lah macam mata wang kertas kita kan. Tu maksud dia lah. Oh, okey, menarik sebab saya ingatkan Tuan Azizan ni dia ajar bab marketing je. Rupanya dia ajar juga bab emas Puan Hanis. Tu program apa tu? Apa program Tuan Azizan tu? Program emas ke? IMKK. Tak, dia IMKK. kat sana dia ajarkan macam mana untuk IMKK, Intensive Mentor Kekayaan dan Kejayaan, which is dia ajarkan kita macam mana kita nak set up mindset kita sebagai businessman. Macam mana kita nak uruskan perniagaan kita, kan? Oh, menarik. Mungkin kita boleh buat webinar khas supaya Puan Anissa boleh share apa yang dia belajar dalam IMKK tu. Teringin juga nak pergi IMKK, tapi IMKK tu kan mahal kan. Berapa bayaran dia? Ribu-ribu Puan. InsyaAllah. Allah rezekikan waktu tu kita faham satu perkara tentang diri kan. Kita faham sesuatu tentang energi dalam diri kan. Waktu tu subhanallah saya pun tak tahu macam mana. Saya tolong waktu tu saya ada tolong peserta-peserta sediakan penginapan. Tiba-tiba waktu tu bila saya cut short story, saya tak register pun untuk MKK 2020 ada sekali tu saya pergi 2014. MKK 2014 saya tengah mengandung waktu tu. Saya bantu uruskan peserta-peserta. Saya tak join pun, saya bukan staff pun. Tapi masa registration tu tiba-tiba nama saya ada dekat Super Supreme yang seat dia 2000. Saya tak bayar, saya tak register, saya tak tahu siapa bayarkan tu saya. Alhamdulillah rezeki. Rezeki tu. Rezeki tu. So sudi tak Puan berkongsi dengan kami apa ilmu yang diajarkan nanti kalau kami buat webinar khas kan? Perkongsian dari sahabat dealer. Adakah Puan sudi berkongsi? Yelah kami pun nak belajar juga. Okey. Alhamdulillah. So alright, terima kasih banyak. Jadi Puan Hanisa dah share dengan kita dua sebab kenapa emas tu penting menurut pandangan beliau. Yang pertama, kerana emas tu adalah mata wang sunnah. Jadi bila disimpan, seolah kita tu sebenarnya melakukan ibadah lah sebab mengikut sunnah Rasulullah. Okey. Yang kedua, sebab emas tu adalah satu pelaburan yang terjamin lah selamat kan. Sebab harga dia sentiasa naik dalam jangka masa panjang. Okey. Alhamdulillah, tahniah. Ni first time kami dengar daripada tetamu kami. Menarik. So izinkan kami pula share apa yang kami selalu kongsikan lah kalau orang tanya kan. Kenapa emas tu penting disimpan. So selalunya macam saya akan share dua sebab utama lah. Okay, yang penting, yang pertama adalah kerana emas tu menyelamatkan nilai simpanan kita. Maksudnya kalau orang tu ada duit 10,000 dalam bank dia kan, dalam ASB, dalam tabung haji, sebenarnya simpanan tu tak selamat nilai dia sebab dalam bentuk ringgit. Ringgit ni sentiasa susut nilai disebabkan oleh
masalah inflasi. Jadi kalau nak selamatkan nilai simpanan kita tu, kita kena tukarkan dia ringgit tu jadi emas. Maksud apa susut nilai tu, maksudnya ringgit tu kuasa beli dia terhakis lah. Okey, buktinya adalah kalau dulu budak sekolah kita bagi dia RM2 mungkin cukup untuk dia makan dekat sekolah. Tapi lama-lama zaman sekarang kalau anak kita pergi lah, kita tak boleh lagi bagi RM2, tak cukup dah. Sebab harga barang makin mahal kan. Kena bagi dia RM5 atau RM10. Itu menunjukkan ringgit kita kuasa beli dia tu dah susut nilai. Jadi nak selamatkan simpanan kita sama ada dalam ASB ke tabung haji ke kan, ataupun kita memang simpan kat rumah, sebaiknya tukarkan ringgit tu kepada emas. So tu poin yang pertama lah kenapa emas tu penting kita simpan untuk selamatkan nilai simpanan kita. Tu yang pertama dan yang paling penting lah kan. Tak ramai orang tahu, betul tak? Okey, lepas tu yang kedua, kita simpan emas tu kerana emas tu adalah duit sebenar. Emas tu adalah duit sebenar. Apa maksudnya emas tu duit sebenar kan? Orang susah nak faham. Sebab dia kata, kenapa pula emas tu duit kan? Kita tak guna emas untuk pergi beli beras. Kita tak guna emas untuk pergi beli roti ke, makanan ke apa kan? Tapi hakikatnya emas tu kita kena faham dia adalah duit sebenar di mana dia laku di setiap tempat dan ia laku sepanjang zaman. Okey, contoh kita bagi contoh untuk faham kenapa emas tu duit sebenar. Contoh kalau kita nak travel ke luar negara, kan? Kita bawa emas, kita boleh tukarkan emas tu kepada mata wang di negara sana. Kalau kita bawa ringgit pergi negara tu, negara Arab ke, negara tak tahulah kan, negara barat ke kan, mereka takkan terima ringgit kita, betul tak? Tapi kalau kita ada emas, kita bawa lah ke mana sahaja insya-Allah. Emas tu laku, kita boleh jadikan dia duit, kita boleh tukarkan jadi mata wang dekat negara sana. Nampak tak kat situ? Emas tu adalah duit sebenar. Sedangkan ringgit tu dia hanya laku dekat negara Malaysia sahaja. Itu pun ada risiko ringgit tu hilang nilainya jadi kosong. Contohnya apa? Contohnya duit shilling RM1. Siapa kat sini tahu atau pernah nampak duit shilling RM1? Mungkin zaman dulu-dulu lah ada duit shilling RM1 kan? Siapa kalau ada simpan duit shilling RM1 hari ni, minta maaf lah, dah tak laku dah duit shilling RM1 tu. Apa lagi? Wang kertas RM2 dulu ada kan? Siapa sini pernah nampak duit kertas wang kertas RM2 tu? Boleh tulis dalam komen. Sekarang ni minta maaf lah dah tak laku. Jadi itulah bukti menunjukkan ringgit tu kan duit. Dia hanyalah mata wang kertas ciptaan manusia. Sedangkan emas ni adalah duit ciptaan Allah. Buktinya ia laku di mana-mana. Bawa lah emas tu ke negara mana pun, ia tetap laku, boleh dijadikan duit dan boleh ditukarkan kepada mata wang negara sana. Macam okey tak Puan Anissa? Mungkin nak tambah apa-apa ke? Kalau nak tambah silakan. Masa saya sekolah-sekolah dulu, okay, dia cerita sekolah lah, saya dulu sekolah Arab Okay. So ustazah cerita, dia kata, kat mana paling banyak emas? Dia kata, emas paling banyak dekat negara Islam sebab orang Islam kahwin perlukan emas kahwin. So dia kata emas ni sangat sinonim dengan Islam dan emas ni paling banyak dekat negara-negara Islam. Kalau korek tu ada dah tu. Menarik baru saya baru tersedar nak kahwin kena emas kahwin Kenapa emas kahwin tu namanya emas kahwin kan? Mungkin itulah dia ada rasional itulah berkaitan dengan emas Okey, alright. Alhamdulillah, tu pun menarik. Mungkin Tuan Pengasas nak tambah apa-apa tak? Untuk agenda yang pertama, kenapa emas penting disimpan? Silakan Tuan Pengasas, ada nak tambah tak? Unmute. Saya rasa tak ada kot sebab dua-dua pun dah baik dah. Mungkin ada yang nak tambah. Kawan-kawan kita mungkin ada yang rasa macam saya nak tambah satu lagi yang membuatkan emas tu. Kalau ada nak tambah boleh tulis dekat ruangan chat. Puan Okey. Fazana, Puan Laila, Tuan K.A. Rahman yang datang awal. Lagi yang datang awal. Anda tahu ada, boleh tulis kat chat pun tak apa. Kalau nak bercakap pun tak apa, on je. Kita boleh tukar pandangan, nanti boleh. Kenapa anda rasa emas tu penting disimpan? Okay.
Puan Anisa cakap sebab itu adalah ibadah kerana ia adalah mata wang sunnah kan Rasulullah guna emas. Adakah semata-mata sebab nak posisi kat emas? Sebab dia mesti ada sebab lah kan. Simpan emas kenapa? Ataupun ya masing-masing mungkin ada idea masing-masing. Okey, mungkin sementara kawan-kawan kita nak share, boleh type dekat chat sementara kami teruskanlah dengan agenda seterusnya. Okey, iaitu kita nak bincang tentang apa itu sebenarnya inflasi. Kan kita selalu dengar orang kata apa harga barang naik sebab inflasi kan. So nak tanya jugalah, yang mana satu naik dulu, inflasi ke harga barang naik? Apa pandangan Puan Hanisa? Mana satu naik dulu? Darah naik dulu. Apa dia? Darah naik dulu kan, barang mahal kan. Oh, okey, darah naik dulu. Alright, you memang menguji juga kesabaran. Mana satu tu? Inflasi ni, soalan dia apa tadi? Mana satu naik dulu, inflasi ke harga barang naik? Harga barang dulu ke inflasi dulu? Yang naik? Bagi saya, inflasi naik dulu mengakibatkan harga barang naik. Okey, Alhamdulillah. Betul lah tu. Lepas tu kalau orang tanya inflasi tu sebenarnya apa? Apa agaknya Puan Anisa boleh share dengan mereka menurut fahaman Puan lah setakat ni? Inflasi tu pada saya belajar tak pandai kan, belajar pondok kan. Okay. Inflasi tu pada fahaman saya adalah susut nilai duit tu ataupun hilang kuasa beli. Patut jelas saya faham. Okay. Alright. Betul lah tu. Itu adalah kiranya akibat lah kepada inflasi tu. So, apa yang kami faham, ialah lebih kurang sama je dengan apa yang Puan faham. Cuma kami merujuk kepada pakar sejarah mata wang dunia, iaitu Mike Maloney kan. Dia ada buat video, tajuk dia The Hidden Secret of Money. Jadi sahabat-sahabat bolehlah lepas ni pergi dekat YouTube, Google ke, type The Hidden Secret of Money by Mike Maloney. Dalam video tu, cukuplah tengok episod pertama pun cukup. Dia ajar tentang apa itu sebenarnya inflasi kan. Apa inflasi tu menyebabkan mata wang kertas tu makin hilang nilai. Kan? So kat situ insya-Allah boleh bantu kita faham sebenarnya inflasi tu apa. Okey, jadi kami share apa fahaman kami tentang inflasi selepas tengok video tu dan baca buku dia lah sedikit okey tentang inflasi. Alright, inflasi ni sebenarnya dari perkataan bahasa Inggeris iaitu inflation. Inflation ni benda yang mengembang. So dalam situasi sekarang ni bila sebut inflasi maksudnya berlaku sesuatu yang mengembang. Apa tu? Cuba teka. Apa yang mengembang tu? Macam boleh type tak dekat chat ke ataupun Puan Hanis boleh teka ke apa yang mengembang tu bila sebut inflasi. Sebab inflasi tu dari perkataan Inggeris maksud dari inflation. Macam belon kan dia mengembang. Tapi apa yang mengembang tu? Saya cuba. Silakan. Kuantiti duit yang dicetak untuk negara tersebut. Betul. Itulah dia. Lambakan. Okay? Lambakan mata wang kertas tu. Tak kisahlah ringgit ke dolar kan. Itulah sebenarnya maksud inflasi. Dicetak terlalu banyak menyebabkan berlakunya lambakan. Kuantiti mata wang kertas ringgit tu semakin melambatlah di pasaran. Sama ada dalam bentuk kertas atau dalam bentuk digital. Okay? Zaman sekarang mungkin mereka taklah cetak menggunakan kertas kan. Mereka tulis saja nombor-nombor tu, itu pun dah dikira menambah kuantiti mata wang di dalam pasaran. Jadi bila dah terlalu banyak, apa sahaja benda yang terlalu banyak akan mengakibatkan nilai dia apa? Susut ke atau meningkat? Macam mana? Apa pandangan Puan Hanisa? Yes, bila dia dah banyak dia jadi nilai dia semakin susut lah. Kan? Tu logik kan? Sahabat-sahabat pun setuju kan dengan jawapan tu. Kalau dah benda tu terlalu banyak, mudah dijumpa, tepi jalan pun jumpa. Akhirnya benda tu jadi tak bernilai. Jadi samalah dalam kes mata wang kertas ringgit ni. Bila dicetak terlalu banyak kan oleh pihak bank, setiap kali orang buat pinjaman, bank akan cetak duit kan.
itulah yang menyebabkan ringgit kita sentiasa susut nilai. Maksudnya apa? Inflasi pun berlaku sentiasa. Tak ada noktahnya. Betul tak Puan Anissa? Logik tak? Kan? Sebab orang meminjam ni tak ada noktah kan. Satu hari mungkin 10,000 orang pergi bank nak buat pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Jadi dalam pasaran tu berlakunya pertambahan kuantiti mata wang kertas ringgit. Itulah inflasi. Inflasi tu sesuatu yang mengembang. Jadi dalam kes kita ni yang mengembang adalah kuantiti mata wang ringgit tu. Lambakan tu. Jadi oleh kerana dia berlambak makin banyak, itulah yang menyebabkan ringgit tu semakin susut nilai. Okey, kuasa beli dia semakin hilang. Kat sini macam mana? Jelas tak? Puan Anissa jelas tak? Sahabat-sahabat semua okey tak? Maksud inflasi tu. Tak dengar Puan Anissa, tolong unmute. InsyaAllah faham setakat ni. Alright, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dekat chat, ada tak? Okey tak penjelasan kenapa inflasi tu, apa itu inflasi? Tuan K. Rahman kat tangan. Mungkin dia okey. Alright. Alhamdulillah. On mic ataupun nak tulis. Silakan. Silakan Tuan K.A. Rahman. Kita tekan. Kalau ada sesiapa nak tambah atau nak tanya, boleh Sesi ni santai-santai sahaja. Nak bagi pandangan dia terhadap inflasi. Mungkin dia faham inflasi macam tu. Bukan macam yang macam Puan kena cakapkan, macam Puan Anis Musa cakapkan. Tuan Muaz pun dah sebab apa? Sebab maaf saya keluar dulu ya. Okey, tak apa Puan Sadia, insya-Allah kami sharekan recording. Alright, so setakat ni kita nak pastikan diri kita faham dulu apa itu inflasi. So kita dah faham inflasi tu adalah lambakan kuantiti mata wang kertas ringgit yang dicetak. Itulah yang menyebabkan susut nilai. Okey, yang menyebabkan ringgit kita susut nilai. Lagi satu yang menyebabkan ringgit susut nilai ni adalah kerana mata wang kertas ringgit dan juga seluruh dunia lah, dolar, semua mata wang kertas kan, mereka dicetak tanpa bersandar pada apa-apa aset berharga. Dia tak bersandar pada emas lagi. Dulu tahun 1971. Sebelum tu memang cetak mata wang kertas dolar bersandar pada emas. Jadi maksudnya tak boleh cetak sesuka hati lah. Mungkin 1 gram emas tu boleh cetak mungkin dalam 10 dolar macam tu. Tapi sejak tahun 1971 di mana Amerika Syarikat memutuskan hubungan antara dolar dengan emas. Sejak tu mata wang kertas dolar boleh dicetak sesuka hati. Lepas tu boleh dikatakan semua mata wang kertas dunia bergantung kepada dolar. Jadi bila mata wang kertas dolar tu jatuh nilai dia, kita pun follow lah jatuh nilai mata wang kertas kita. Nampak tak kat situ? Kan? Jadi boleh ke kalau kita kata inflasi ni boleh dihentikan? Adakah inflasi tu boleh dinoktahkan? Apa pandangan Puan Hanisa? InsyaAllah boleh. Saya bukan pakar ekonomi. Okay. Saya bukan pakar ekonomi. Saya tak ada spesifik untuk itu. Tapi pada pandangan saya, kalau kita ada simpanan emas, kita masih ada kuasa beli. Dan kalau RM kita mengalami inflasi sekalipun, kita kan kalau kita comeback balik pada sejarah dulu kan, sebelum wujudnya mata wang, kita ada banyak proses jual beli. Kita ada barter, kan? Dinar dirham. Lepas tu keluar wang fiat. Kalau if let's say, kan, in future berlaku krisis kewangan, fiat jatuh ke macam mana kan. As long as kalau kita ada simpanan emas, saya rasa insya-Allah masalah inflasi ni dapat kita kawal. Kita tak terkesan dengan apa yang ekonomi semasa waktu tu. Sebab kalau macam contoh tak ada duit sekalipun kan. Kalau tak ada duit sekalipun, kalau nak beli, katalah kan, tak ada duit sangat kan. Satu zaman tu boleh je kita apa yang ada kat badan kan. Ada gelang, ada rantai, benda yang berharga. Walaupun tak ada duit waktu tu, tapi boleh emas ni ada nilai dia dan boleh ditukarkan. Okey, maksudnya kuasa beli tu sentiasa ada asalkan ada emas. Betul tak?
Itu maksud Puan Hanisa kan? Tapi Ya, betul. persoalan saya adalah adakah inflasi tu boleh dihentikan memandangkan proses cetakan mata wang kertas tu macam tak ada noktahnya. Inflasi tak berhenti. It will never end selagi mencetak duit, selagi itu dah chances dia sangat tinggi untuk terus berlaku inflasi. Betul. Sebab ada orang dia kata alah harga barang naik ni sekejap je. Sementara nanti insya-Allah kerajaan boleh turunkan balik dan inflasi tu. Kerajaan boleh turunkan balik harga barang tu. Jadi kami GF1 nak minta maaf banyak-banyak ya. Hakikatnya inflasi tidak boleh dielakkan. Dia akan terus berlaku. Kerana apa? Kerana proses mencetak mata wang kertas tu non-stop. It is unstoppable. Setiap kali orang buat pinjaman, bank akan cetak duit. Setiap kali kerajaan nak mendanai sebuah projek, dia akan minta bank cetak duit. Betul tak? Maaf, bukan cetak duit, cetak mata wang kertas. Ringgit bukan duit. Dia adalah currency, mata wang. Jadi inflasi tu memang tak boleh dielakkan. Maksudnya apa? Harga barang akan sentiasa naik. Alright. Kat sini macam mana? Okey tak? Jelas tak Puan Hanisa bahawa inflasi tak boleh stop? InsyaAllah. Pak kata pepatah MB Kedah kan, bila tahun barang turun? Tak ada tahun harga barang turun. Okey, betul kan? Kalau dah naik tu memang takkan turun lah macam tu. Tapi macam ni, ada persoalan. Macam ni kita nak bezakan harga barang naik tu sebab inflasi atau harga barang tu naik sebab barang tu yang tak cukup. Maksudnya masalah supply and demand. Macam mana kita nak bezakan harga barang naik ni disebabkan inflasi atau disebabkan supply tak cukup? Apa pandangan Puan Hanisa? Yang tu saya tak pandai lah, yang itu boleh tanya Tuan Pengasas. Silakan. Okey, alright, Tuan Pengasas silakan. Macam mana nak bezakan? Apa? Macam mana nak bezakan barang tu naik disebabkan masalah inflasi tadi tu ataupun barang tu naik sebab tak cukup barang? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang hadir. Jadi pada bacaan saya, kajian saya, jadi salah satu cara kita nak tahu yang itu inflasi ataupun kenaikan harga barang yang orang kata bermusim. Okay, contoh kita orang Malaysia, kita ada hari raya, kan ada hari-hari tertentu yang kita memang time tu memang perlukan banyak setengah barang tu kita perlukan banyak, contoh macam ayam ke gula ke telur kan. Okay, jadi kalau masa tu harga barang naik itu biasa, itu memang orang kata dalam pasaran telur, so sebab demand ada, jadi barang tu kena naik harga. Dan tu memang akan turun balik. Tapi kita nak tengok ni, kita tengok mula-mula saya kena cakapkan sikit. Inflasi ni adalah penyakit kepada mata wang. Setiap mata wang dia ada penyakit dia. Penyakit dia adalah nama dia inflasi. Okey, jadi kalau ada je duit kertas tu duduk sini yang kita panggil mata wang tu kan, ringgit ke sen ke tu apa kan, semua dia ada penyakit. Penyakit dia inflasi. Bila mana terlalu banyak dia, nilai dia, kita cakap nilai dia, jadi sebab saya beri contoh. Kalau kita beli sebuah kereta kita beli kereta yang mahal, so bagi kita bernilai lah kereta tu 100,000, contoh Mercedes ke apa, BMW. Okey. Lepas tu kita drive, kita lalu dekat satu jalan, lepas tu banyak sangat kereta dekat atas jalan. Hari tu kereta banyak. Kita dah start banyak kat atas jalan. Makin lama makin banyak. Betul, kat Malaysia pun dah banyak kan, selalu je jam. KL tu jam tu macam normal lah. Kalau tak jam dia tak normal. Kalau jam tu normal. So bila kereta terlalu banyak atas jalan jam, kereta mewah, tapi jalan sekejap, bernilai ke tak kereta tu? Lebih baik jalan kaki atau naik train je. Nampak tak? Bila barang tu terlalu banyak atau sesuatu benda tu terlalu banyak, tapi tak menghasilkan orang kata keuntungan atau kebaikan, nilai dia di sebalik tu, nilai tu dia akan jatuh. So nilai kereta tu jatuh lah. Cuma kita je tak sedar, kita still go on juga kan. Tapi sebenarnya buang masa lah naik kereta. Sebab naik train, LRT ke apa kan. Okay, so kita kena faham bila mata wang ni terlalu banyak, duit kertas ni di print hari-hari, mungkin ada yang di sini yang buat dengan lagi banyak print duit,
kaya. Kalau rakyat kan semua kerajaan kaya. Okey, kita ambil satu cerita. Cerita ni berlaku kat Zimbabwe. Siapa yang pernah tengok Zimbabwe sampai hari ni, tahu tak inflation dia berapa? 500%. Kita mungkin dalam 3.5, 4 paling tinggi lah tahun lepas. Di Zimbabwe 500% kadar inflasi dia. Punyalah teruk. Tahu tak sebab apa? Sebab dia satu tahun tu ada kerajaan tu yang ambil alih, pemimpin dia cakap apa? Kalau kita nak negara kita kaya, kita print duit banyak-banyak. So semua orang print duit banyak-banyak kan? Bukan semua orang, sorry. Kerajaan print duit banyak-banyak, minta bank negara Zimbabwe tu printkan duit, dia buat bond apa semua, dan tu perlukan detail sikit cerita dia. So dia minta dicetak duit, so dia orang cetak duit. Berlambak-lambak. Dan dia orang yang best ni, dia orang bagi kat semua rakyat. Kat Malaysia tak jadi lagi. So Zimbabwe ni punya baik hati, dia nak bagi rakyat dia kaya, boleh beli barang, dia bagi kat semua rakyat dia mata wang dia tu. So setiap orang ada duit. Sampai budak kecil pun ada 1 trilion. Satu note tu dia tulis 1 trillion. Kelakar sikit nama dia macam dinosaur dengan entahlah, macam kelakar sikit lah. Tapi dia sebutan dia macam tu lah, trillion, 1 trillion macam tu. So budak tu pegang note tu lah. Dan ada lepas berlaku print cetakan terlalu banyak tu, so orang dah mula start nak pergi membeli lah, sebab semua orang rasa kaya kan. So dia orang pergi membeli. Bila nak pergi membeli, apa yang berlaku? Harga barang tu naik. Sebab apa? Sebab semua orang boleh membeli. Dia bukan isu demand, tau tak? Dia bukan isu orang nak. Dia isu semua orang boleh membeli. Jadi tukang kedai ni, dia kena naikkan harga sebab ekonomi. Sebab kalau ikut Milton Friedman punya formula, Milton Friedman ni dia statistician lah. Dia Nobel Prize, pemenang Nobel Prize. So dia bagi formula apa tu untuk inflasi tu. Saya tak naklah bagi formula saya sendiri sebab saya tak pakar dalam bidang kewangan kan. So Milton Friedman dia cakap apa? Dia cakap bila mana wang tu dicetak terlalu banyak dan diberikan pada semua orang mampu membeli. Ya, kita cakap mampu membeli ni, jangan fikir yang 120,000 rakyat miskin tegar tu. Sebab ekonomi dia tak fikir dia orang tu. Ekonomi bila semua orang mampu buat loan, ada pinjaman, ada kerja, so ekonomi akan auto, semua orang ada duit. Macam tu. Yang lebihan 10% rakyat Malaysia yang miskin tegar tu, dia orang tak fikirlah. So ekonomi bertindak pada yang ramai ni. So dia akan naikkan harga lah. Dia bukan sebab demand dan supply. Contoh kalau tiba-tiba contoh saya sebelum ni saya selalu beli santan sebab keluarga saya suka makan santan lah. Kalau siapa yang follow webinar kesihatan kan. So makan lemak santan tu bagus sebenarnya. Jadi siapa yang sini takut nak makan santan sebab takut ngantuk pun kan, kena dengar balik. So saya selalu beli santan. So bila boleh kata setiap minggu saya akan pergi beli santan kotak tu. Jadi bila saya tengok harga kenaikan santan tu, dia memang tak naik banyak, tapi dia naik 10 sen, 10 sen, 10 sen. Daripada saya ada RM10, saya boleh beli 5. Lepas tu bulan depan, kadang-kadang tu pernah berlaku 2 minggu selepas tu, 2 minggu je, saya boleh beli 3 je. Okay. So orang cakap, sebab santan demand. Okay, saya cakap sini Di Malaysia, pokok kelapa ada banyak mana? Malaysia ni Allah letak pokok kelapa, ya Allah Tuhanku, punyalah banyak. So dekat mana yang berlaku demand? So kita kena tengok, saya nak bagi, sebenarnya soalan pendek je kan. Kita nak kenal pasti. Okey, so kita kenal pasti. Segala bentuk, segala barang semua naik harga. Contoh siapa sini naik motor, siapa pernah pergi isi tukar ni servis minyak enjin tu, minyak hitam tu. Tahu kan minyak enjin pun dah naik harga. Siapa yang demand benda tu? Saya rasa Puan Hanisa tak naik motor, dia tak demand benda tu. Dan bukan semua orang demand. Saya selalu tukar Shell. Dan kita tahu minyak enjin ada bermacam-macam. Shell, Tautec. Shell pun ada bermacam-macam Shell jenis dia kan. Siapa yang demand benda-benda tu? Saya tak demand benda tu. Saya tak kisah pun minyak apa. Tapi kenapa semua naik harga? Semua naik RM2, RM3. Kenapa? So, kita dapat tahu bila mana semua barang naik harga. Tak kisahlah 10 sen ke, 5 sen ke. Kita tahu. Semua tu berlaku. Jadi kena sentiasa tengok lah. Kalau pergi mall tu, kena selalu tengok tag price tu. Ni naik harga ni, inflasi ni. Bila kita tahu inflasi. Bila kita tahu inflasi, kita memang takut lah simpan duit kertas tu. Jadi, tu salah satu teknik lah. Salah satu lagi, kita pergi ke, saya boleh share screen tak? Kita pergi ke, sekejap saya tengok boleh share screen tak? Okay, alright. Dah habis ke macam mana? Sorry. Saya boleh share screen tak? Saya nak tunjuk kat. Boleh. Satu contoh macam mana nak ni. Okay, alright. Satu contoh. Silakan. Yang tu kena rajin sikit lah. Tapi bukan rajin pun, setiap orang akan pergi
supermarket ke apa yang tengok set price. Bulan ni beli santan 3 kotak, lepas tu bulan depan nak beli 3 kotak, dah naik 10 sen, kena jadi 2 kotak je. Daripada RM5 jadi 2 kotak. So kita tahu. Itu bukan demand sebab kita tahu Malaysia banyak kelapa. Jangan tipu lah cakap ni sebab ramai orang minta santan. Selah mana siapa yang minta santan tengah-tengah hujung tahun pertengahan tahun kan. Tak raya tak apa tiba-tiba minta santan. So ini salah satu je. Saya dah share dah. Belum lagi nampak. Share screen. Maaf ya lambat. Okay. Dah. Oh, dalam proses. Okay. So salah satu lagi nak tengok, dah kena rajin sikit aku bagi gambar apa. Okay. Ni website Trading Economist lah. Trading Economist ni saya suka datang dekat ni bahagian market ni, currency. So saya datang tengok yang Malaysian ringgit ni. So macam mana kita nak tahu harga emas tu bakal naik ke apa kan? Keyakinan lah kita nak ambil keyakinan, aku nak simpan emas lah. So dalam masa 5 tahun naik tak harga emas tu? Dia sebenarnya sama je. Kalau naik graf ni, naiklah harga emas. Tapi cuma yang ni terbalik. Saya pernah cakap dalam grup tu, mungkin ada yang tak faham. Saya cakap ada satu graf tu terbaik, ada satu graf tu terbalik. Sebab dia buatkan terbalik tu, kebanyakan rakyat Malaysia dia macam, graf naik okey lah tu. Kan? Sebenarnya lagi tinggi graf ni naik, lagilah lemah ringgit. So sekarang ni kira hari ni ringgit okey lah. Tapi sebenarnya dah tak okey dah sebab kalau okey ni kita cakap kat sini lah okey kan. Ni RM4 ni. $1 RM4 ni okey lah. Kalau kita tengok all ni, nampak tak tahun 1994 ni Malaysia pernah $1 RM2.4. Kenapa bila ringgit tu lemah, Malaysia jadi lagi teruk? Sebab kita pun tahu kan, pakar ekonomi pun cakap kebanyakan barang kita, kebanyakan apa yang kita consume lebih more to import. So bila kita import, kita nak kena pakai sistem US dollar tu. So bila kita berurusan dengan US dollar, kita teruk lah sebab kita nak kena bawa keluar RM4 macam tu. Kan? Nampak? So kalau kita tengok gold price, tak payah risau lah. Ni 1 tahun. Kalau 20 tahun, simpan je lah 1 gram pun. Nampak? Dia akan naik sama je macam tadi. So kat sini kita tahulah kalau hari tu rajin datang tengok, naik lagi. Kalau dia naik 47 ni, so kita tahulah inflasi berlaku. Sebab apa macam saya cakap tadi, lagi naik graf ni maksudnya inflasi berlaku lagi teruk lah. Dia penyakit. Ni penyakit dia ni. Dia macam naik darah tinggi macam tu. Okey. Tu je lah. Minta maaf lama saya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Proses. Kita tinggal lagi 15 minit. So macam nak teruskan ke atau nak ke agenda ketiga? Sempat ke cover agenda ketiga rasa-rasanya? Sempat ke? Okey, tentang macam mana emas kita boleh gunakan untuk survive zaman inflasi. Okey. Pada pandangan Puan Hanisa, macam mana kita boleh gunakan emas tu untuk survive zaman inflasi? Kita dah faham inflasi tak boleh dielakkan. Maksudnya harga barang akan naik dan terus naik. Jadi bagaimana emas bolehkan peranan dia tu untuk kita survive? Zaman harga barang naik yang tak akan ada noktahnya. Mungkin Puan boleh share sedikit ikut fahaman Puan setakat ni. Suara kurang jelas. Kurang jelas sikit. Dengar? Okay, alright. Macam mana nak survive dalam keadaan inflasi ni kan? Harga barang sentiasa naik. Harga barang sentiasa naik, macam mana nak survive kan? So saya nak cakap terima kasih. Saya nak cakap terima kasih kepada yang bawa saya ke sini. Cik Hana Zulkifli, dia invite saya join. Lepas tu dah masuk grup ni, kita diajar cara simpanan emas, cara fungsikan emas, gini-gini kan. Saya rasa dalam 2 tahun ini, kan? Saya rasa dalam 2 tahun saya join Oro Design ni, antara ilmu yang paling mahal saya dapat adalah fungsikan emas, which is kita masih lagi berbelanja, kita masih beli emas dan masih boleh berbelanja dan kita tak risau simpanan emas kita.
Kita tak ada topik simpanan emas kita. Okey, macam contoh ni sebab tadi saya ada conversation dengan Cik Faris kan, dalam 2 jam lah macam tu. So lepas tu tadi saya check balik kan. Saya check balik dekat website kan, berapa yang saya dah pernah beli dengan Oro Design kan. Lepas tu bila saya tengok balik, Masya Allah, rupanya tak sedar saya dah simpan 54.81 gram emas. Saya tak sedar bila masa saya beli. Saya tak sedar. Alhamdulillah. Dan saya, Masya Allah, dan saya buat tu dengan sifir. Saya beli tanpa modal. Saya beli tanpa modal. Macam mana tu? Masya Allah. Yang itu, Masya Allah, itu ilmu mahal yang saya belajar. Itu ilmu mahal yang saya belajar bila... Ya? Dengan cara fungsikan emas ke? Beli emas tanpa modal tu? Okey, Alhamdulillah. Saya pun sebab tadi conversation tu macam tu kan. So bila saya check balik, Masya Allah, ada 50 gram lebih, 54.81 kan. Saya pun macam kita tengok, saya dulu bekerja. Tapi saya tak nampak peluang cara simpan emas macam ni kan. So kalau dulu dengan gaji dulu kan, kalau dah jumpa cara simpan emas yang macam ni, Masya Allah, tak ada kisah apa dah. Tapi sekarang ni, Allah izinkan. Maksudnya Puan Hanisa berjaya simpan emas dengan cara fungsikan emas tu di Aranu. Maksudnya setiap kali harga emas naik kan, so Puan Hanisa dapat lebihan duit lah dari situ dan beli emas. Ya, dan macam saya tu? macam sekarang, dan saya sekarang ni semua expenses saya, semua saya sandarkan emas dulu. Sebagaimana guru saya ajar lah, duit ni sandarkan emas dulu. Jadilah apa-apa kat luar pun sandarkan emas dulu. Maksudnya dapat gaji, tukar dulu semua gaji jadi emas? Ya, saya. Alright. Okay. So dia macam teknik emas ni dah ada 4 teknik simpanan emas kan. Untuk orang-orang yang have tak apalah, senang cerita, campak je berapa kan. So untuk yang macam level-level mahal ni macam mana ya? Ada yang datang kepada saya kan, ni saya nak simpan emas tapi saya komitmen tinggi, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, saya tak ada saving emas. So saya ajarkan dia macam mana dengan dia ada komitmen tapi dalam masa sama dia ada simpanan emas. Dia ada simpanan emas dan dia ada duit untuk belanja, untuk expenses kan, untuk komitmen setiap bulan. Saya ajarkan dia macam mana kita boleh buat ni tanpa modal. Tu bahasa saya lah kan. Macam mana masuk kelas Dr. Azizan Osman, kelas 2,000 tak payah bayar kan, tiba-tiba nama ada. Saya pernah company tersalah bayar saya RM10,000. Company salah bayar duit RM10,000. So macam ada sebenarnya cara-cara, ada cara magic dia, Masya Allah. Saya suka lah benda-benda magic kan. Puan Hanisa ni mesti ada buat amalan sesuatu ni, dapat rezeki magic banyak kali ni, kena share dengan kami ni. InsyaAllah kita buat webinar khas. InsyaAllah. Okey, 10 minit. Boleh Puan share kan, apa maksud boleh simpan emas tanpa modal, boleh bayar komitmen tapi emas masih boleh ada juga simpanan tu. Mungkin orang tak faham kan sebab mereka belum pergi kelas fungsikan emas tu. Okey, macam dulu zaman mak-mak kita kan, ada duit beli emas pakai, Itu zaman dia lah, bagus simpan kan, itu cara dia kan. Waktu tu tak ada gold bar lagi kot. Kan? Mungkin tapi zaman sekarang baru ada. So zaman saya pula dah terbalik. Dulu zaman mak saya ada emas beli gelang, ada emas beli rantai kan. Ada ringgit beli emas. Kan ada ringgit beli emas kan waktu zaman dulu kan. So kita nampak orang-orang dulu, saya dulu duduk kat Kelantan. So kalau kat Kelantan tu pakai emas sampai siku tu biasa. Itulah dengar cakap orang Kelantan memang celik emas. Kalau pakai emas sampai siku tu biasa. Rantai sampai pusat biasa. Tebal-tebal diorang ni kan. Itu biasa bagi diorang kan. Subhanallah. Tapi bila sampai ke zaman saya sekarang ni, duduk pula kat KL dengan macam-macam ni kan. So bila saya tukarkan, daripada saya beli emas perhiasan, saya beli gold bar. Saya beli gold bar. Lepas tu macam gold bar ni secure. Lepas tu kita tahu macam mana cara nak simpan, yang ada jaminan, yang ada security, yang ada panggil apa ni, maknanya kalau kita beli emas pun kita tahu macam mana nak simpan, yang emas kita tu terjamin, itu kita punya. Jadi apa-apa musibah pun di cover macam tu. So lepas tu Puan Hanisa gunakan emas tu cagar ke Aranu. Lepas tu bila dapat
lebihan, hasil kenaikan harga emas tu kita boleh dapat lebihan di Arahnu kan. Jadi hasil lebihan tu lah Kak Puan Hanisa beli emas untuk tambah simpanan emas kan. Walaupun inflasi, walaupun harga barang naik, tapi dengan teknik tu boleh menambah simpanan emas. Macam tu lah maksudnya kan. Yang itu kena masuk kelas. Silakan Tuan Pengasas. 7 minit. Macam semua yang nak tahu apa yang Puan Hanisa buat tu, dia sebenarnya siapa yang team cash goal mungkin tahu kot, yang siapa yang join webinar Cikgu Nia, Cikgu Zaman tu kan. Semua gaji kita tukar jadi emas dulu, lepas tu yang mana yang kita nak komitmen kita yang perlu kita settle setiap bulan tu, bayar kereta, rumah, bil air, bil api, lepas tu makan minum sebulan tu, so yang tu semua pergi Arahnu. So mesti ada balance di tangan lah. Betul tak? Macam tu lah. Tak adalah magic macam mana pun sebenarnya. semua kalau semua dapatkan buku ni. Sebaiknya dapatkan buku, ikut kelas. Dapatkan buku ni, sebenarnya semua ada dah. InsyaAllah boleh. Kan? Tapi mungkin sebab Puan Hanisa takut sikit nak cerita, jadi tak apa. Itu biasa sebab ilmu tu diturunkan dan tak dibenarkan cerita pada sesiapa. Tapi semua dimestikan, diwajibkan join kelas dulu lah. Sebab tu, sebab yang nak cerita tu adalah master dealer kan. Kami bukan master dealer, kami FMD. Siapa pernah dengar FMD? Ni apa? InsyaAllah FMD. Tapi Tuan Faris, kita boleh sharekan asas fungsikan emas tu, asas ataupun konsep fungsikan emas tu maksud dia macam mana kan. Secara detail memang kena pergi kelas, dia akan ajar detail pengiraan semua. Tapi secara asasnya fungsikan emas ni maksudnya kita bawa emas kita pergi ke Arahnu untuk dicagarkan. Okey, kelebihan kita cagar emas berbanding kita jual emas adalah kalau kita jual emas, emas tu dah berpindah hak milik. Okey. Maaf Puan Hanisa, boleh mute sekejap tak sebab ada background noise kat situ. Okey, terima kasih. Okey. Beza kita cagar ataupun kita jual emas, mana lagi baik? Okey, pada pandangan kami yang dah pergi kelas fungsikan emas ni, cagar emas jauh lagi baik. Sebab apa? Kalau kita jual emas, hak milik tu dah berpindah pada orang lain. Okey? Ya, kita dapat untung. Sekali je lah kita dapat untung waktu jual tu kan. Tapi kalau kita cagar emas kita di Arahnu, InsyaAllah kita boleh dapat untung banyak kali. Macam mana caranya? Caranya adalah setiap kali inflasi makin teruk dan memang confirm akan teruk. Setiap kali tu jugalah harga barang semua naik, termasuklah emas kita di Arahnu. Jadi bila kita cagar emas kita di Arahnu yang Islamik, kan, kita boleh pergi ke Arahnu tu minta dia kirakan ada tak lebihan tunai yang saya boleh dapat sebab harga emas dah naik. Kan? Jadi kalau pegawai tu kira dia kata ada lebihan, so kita ada hak untuk dapat lebihan tunai tu. Dapat tiba-tiba dapat 1,000, dapat 2,000 kan. Siapa tak nak kan? Alhamdulillah kita boleh guna duit tu untuk settlekan hutang, bayar komitmen, road tax semua kan. Atau lagi bagus kita tukarkan lebihan tu jadi emas. Kita tambah emas dekat tangan tu. Itu maksud teknik fungsikan emas. Ini secara asas lah. Okey, konsep asas. Tapi untuk dapatkan secara detail ilmu tu, memang kami sarankan sahabat-sahabat joinlah kelas fungsikan emas yang dibuat oleh Master Dealer Oro Design. Dan juga dapatkan buku Arahnu tu, tulisan Ustaz Asri. Boleh tak Tuan Pengasas tunjukkan lagi buku tu? Membongkar rahsia Arahnu. Okey. Kita dapatkan tunai di Arahnu dengan cagar ke emas. Ini lagi baik daripada kita buat pinjaman di bank. Okey? Kalau kita buat pinjaman di bank, tak mampu bayar, bank kejar kita. Rumah kita mungkin kena rampas, lelong apa kan. Apa lagi, kereta kena tarik kan. Tapi kalau kita dapatkan tunai di Arahnu, benda tu insyaAllah takkan jadi. Kalau tak mampu bayar pun kita relax je. Sebab apa, emas kita yang dicagarkan tu mereka boleh lelong. Lepas tu 20% tu still hak kita untuk kita dapat hasil lelongan tu. Tapi insyaAllah kalau kita join kelas fungsikan emas akan diajar macam mana cara untuk kita boleh elakkanlah lelongan emas tu daripada aku. Dan akan diajar supaya sentiasa ada backup dekat tangan. Contoh kalau kita cagar emas di Arahnu 20 gram, at least dekat tangan mesti ada 2 gram. Tu yang cikgu ajarlah, cikgu Oro Design ajar.
Kenapa? Sebab kadang-kadang harga emas tu dia ada turun sikit, dia ada mendata. Okey? Jadi untuk kita cover kos upah tu kan, kita boleh masukkan emas di tangan tu, tambah lagi dekat dalam Arano tu, tambah lagi 1 gram untuk cover kos upah. Jangan bayar kos upah guna cash, guna ringgit. Rugilah, hangus kan. Kita bayar guna emas yang kita backup dekat tangan tu. Okey, emas dekat tangan tu sebagai backup kalau waktu tu harga emas turun sikit ataupun mendata. Tapi insya-Allah secara, alamak tinggal 2 minit lagi. Silakan Tuan Pengasas. Okey, saya nak bagi tahu, jika ada yang pernah dengar, saya nak cakap fungsi emas ni ilmu yang bagus, ilmu yang diperlukan, diharuskan lah kalau kita nak settlekan hutang-hutang jahat ataupun ada benda yang mustahak kita nak guna duit yang dalam amount yang besar, kita pergi Arano letak emas. Tapi kena faham yang yang emas ni dia bukan macam pelaburan yang kita selalu dengar. Pelaburan maksudnya ada keuntungan hujung tahun. Sebab emas dia bergerak, kenaikan harga emas itu berlaku bila ada inflasi. Kalau tahun tu kerajaan itu hebat, dia mampu kontrol inflasi, emas mungkin akan mendata ataupun harga dia naik mungkin RM1, RM2. Jadi janganlah macam, aku dah Arano banyak ni, macam mana siapa nak bayar kos upah kan? Nampak? So jangan kalau nak buat Arano sebab rasa macam aku buat pelaburan ni, investor. Sebab emas pada hakikatnya harga emas dia macam harga barang, macam harga telur semua. Dia akan naik ikut inflasi tu. Kalau inflasi tu kerajaan boleh kontrol, jadi emas tu dia akan main kat situ lah. Siapa yang pasal 2-3 bulan ni dia berlaku sangat naik tak banyak. Kalau dia naik lepas tu dia turun balik dekat satu level yang sama balik. So jangan terlalu rasa seronok nak buat pergi emas. Kena pergi kelas, kena faham matlamat macam Kak Azhar yang sini-sini semua cakap, nak buat apa? Nak bayar hutang ke? Nak buat kenduri kahwin ke? Nak pergi travel ke? Nak beli barang mahal? Tuan Pengasas tinggal lagi 10 saat. Rasa macam tak puas pula cerita. Macam tak habis lah. Boleh tak kita buat link baru? Kita buatlah link baru. Okay? Alright? Okay, sebentar ya. Kita tunggu sahabat-sahabat lain masuk. Bagus semangat. Kawan-kawan kita nampaknya semangat untuk belajar. Saya rasa kita perlu teruskan sikit lagi sebab takut perbincangan tu tergantung. Jadi macam kurang faham tentang fungsikan emas ni. Okay, sebentar ya. Kita tunggu sahabat-sahabat lain masuk. Okey, dah ada lagi Oh, ada lagi. Oh, Puan Hanisa pun belum masuk. Sekejap. So, nanti Tuan Faris nak sambung dulu ke atau macam mana? Saya dekat mana dulu? Tuan Faris cakap fungsikan emas tu jangan terlalu mengharapkan. Bukan dia. Jangan anggap dia sebagai pelaburan macam lain tu. Sebab kalau orang faham yang inflasi tu, dia faham yang sebab tu MD Eurodesign dia ada cakap yang kena ada backup je kan, backup 1 gram tu kan, 1 gram, 2 gram. Kalau 100 gram kena ada 10 gram. So kenapa dia cakap tu? Sebab dia orang tahu yang emas sebenarnya bukan pelaburan macam ASB apa semua yang kita cakap aku nak beli saham dekat Intel ke Google ke syarikat-syarikat besar. Dia bukan macam tu. Dia bergantung kenaikan harga dia tu bergantung pada inflasi. Dan kenapa bila kita suruh simpan emas, sebab kita tengok graf, kita tahu setiap tahun inflasi berlaku. Kan mata wang ringgit susut nilai. Jadi bila dia susut nilai, kenapa kita nak simpan ringgit? Betul kita simpan emas sebab harga barang naik, betul tak? Tapi kenapa orang tak suruh simpan Tupperware? Macam MD Hanana dulu kan dia kita ambil nama dia sikit. Dia MD Hanana dia peniaga Tupperware kan. Betul tak Puan Husnul? Dia pernah buat satu live tu. Betul. Dia peniaga Tupperware. Tapi kalau dia simpan stok Tupperware sampai satu tahap nanti Tupperware bertukar bentuk lah, bertukar warna, so rugi. Betul tak? So
Allah dah cipta logam bernilai bernama emas. So, kita simpan dia lah kan. Takkanlah kita nak simpan orang cakap apa. Mungkin ada yang sekarang ni mungkin nak simpan. Dia rasa benda tu bernilai. So ada jugalah macam barang antik kan. Tapi benda tu sesetengah orang dia nak. Bukan semua orang nak. Macam contoh macam RM1 lama, RM50 lama. Betul, memang ada yang bernilai. Kadang-kadang sampai RM20-30 ribu. Tapi ni kita cakap dalam konsep yang berkenaan dengan keuangan. Yang tadi tu bukan keuangan, yang tu tadi keuntungan. Siapa ada sekilin RM1 boleh jual RM100, tu keuntungan. Tapi tak membawa kepada keuangan. So bila kita sembang keuangan, kita kena berbalik kepada sistem keuangan zaman dulu lah. Yang sentiasa akan berulang. Siapa tengok Mike Maloney, siapa tengok dokumentari tu, The Hidden Secret of Money. Mike Maloney cakap apa tak? Dia cakap, setiap 40 tahun akan bertukar new monetary system. Setiap 40 tahun. So, sejak 2013, so, siapa boleh kira hari ni dah berapa tahun dah? Mungkin 20 tahun ni. 2013, 10 tahun macam tu lah. So, setiap 40 tahun dia akan bertukar yang baru. Jadi, bila dia bertukar yang baru, dia akan kembali kepada emas dulu. Jadi, siapa yang ada emas masa tu, dia boleh hidup lah. Jadi, siapa tak ada emas masa tu, dia agak struggle lah. Dia akan terketal-ketal sikit kan. Jadi, sebab tu kita simpan emas. Bukan semata-mata aku nak beli emas, nak fusi kat emas lah. Bukan saya cakap tak bagus fusi kat emas. Fusi kat emas tu salah satu jalan untuk kita lari daripada bank jahat jadi kan. Sistem Zionis buat bank jahat tu. Cuma, kenapa kena simpan emas? Kenapa? Jadi, kita beli emas kat Rodesign ni, sebab kita nak simpan tu lah. Langit tak selalu cerah kan. Nanti bila 40 tahun cukup, bukanlah dia tak sampai 40 tahun cukup lah, di dalam 38 ke 40 tahun, new monetary system akan berlaku. Sebab apa? Sebab inflasi tu dah semakin teruk. Setiap negara dah cetak duit terlalu banyak, semua orang harga barang dah naik terlalu tinggi, tapi gaji semua orang kat sini, harga barang dah macam ni. Saya cakap ni bukan nak menakutkan. Macam Puan Anissa kan, Puan Anissa, dia cakap dia setiap kali dapat gaji, dia tukar semua jadi aset emas. Lepas tu dia keluarkan yang RNU tu untuk bayar expenses kan. Satu hari nanti, inflasi berlaku, harga emas akan lagi naik, tapi income setiap bulan baru macam ni. So sampai satu tahap, Puan Anissa mungkin tak boleh beli 1 gram pun. Nampak tak? Menakutkan tak? Ni saya bukan nak menakutkan supaya tak payah beli emas. Terus beli emas, lagi boleh beli. Siapa-siapa pun kat sini dengar, kalau ada lebihan 350, terus grab emas. 1 gram pun tak apa. Yang penting. Sebab dia akan sampai satu tahap, ada orang tak mampu beli emas lagi. Sebab kawan saya macam saya tengok, bulan 2 bulan lepas, gaji dia semua, dia tukar jadi emas, dia boleh dapat 12 gram. Sebulan kemudian, semua gaji dia dalam 3,000 je tu, boleh dapat 8 gram je. So nampak tak apa yang berlaku? Dia bukan sebab demand tu tak? Satu lagi saya nak tekankan. Saya taklah kata 100% betul. Tapi kalau kita tengok kenapa berlakunya kenaikan harga emas, salah satu sebab yang paling besar sekali adalah inflasi. Dia yang lain tu ada juga peperangan apa semua kan. Okey, tapi saya nak kaitkan dengan peperangan. Ada setengah orang dia cakap sebab perang harga emas akan naik. Okey, siapa pernah dengar tulis saya. Tulis saya dekat chat box tu cakap sebab okey. So ada orang dia cakap tu bila perang harga emas akan naik. Okey. Siapa yang tahu kat sini Israel dengan Palestin tu setiap hari perang? Siapa tahu? Setiap hari perang sebenarnya. Cuma media kita lah ada time yang Taufan Al-Aqsa apa semua tu kan. Sebab dia nampak sangat kebabung. Media kita pun kadang-kadang seronok jugalah untuk ni kan. So time tu pun memang Taufan Al-Aqsa tu memang antara yang event yang ataupun situasi yang patut diwar-warkan kan. Tapi Israel dengan Palestin ni everyday lah. Everyday sebenarnya perang. Tapi kenapa harga emas hari ni tak macam hari yang Taufan Al-Aqsa tu? Okey, saya beritahu satu sebab Ini yang saya baca dan saya faham. Siapa paling banyak emas kat dunia ni? Negara mana paling banyak emas kat dunia ni? Siapa tahu? Siapa tahu tulis tahu. Tu saya faham lah, dia tahu, macam dia tahu. Puan Hanisa tahu? Puan Husnul tahu tak? Negara paling banyak sekali simpan emas. Okay, menurut buku ni dia kata Amerika. Ni. Puan Jariah Zimbabwe, Allah Akbar. Okey, China, USA, okey, Tanah Melayu paling banyak emas. Allahu Akbar. Okey, so sesebuah negara yang menyimpan emas sebagai reserve country. Reserve punya ni, national punya reserve.
So negara tu kukuh lah sebab dia tahu. Negara tu tahu yang emas ni akan kembali digunakan sebagai mata duit. Okay. Jadi yang paling tinggi sekarang ni US lah, USA. Okay. So USA paling tinggi Jadi bila mana perang macam Ukraine, siapa yang mendanai Ukraine? Siapa yang mendanai Ukraine? Mereka. Hantar duit, hantar segala tenaga ketenteraan. Okay, Amerika. So masa tu harga emas naik. Okay. Jadi masa Palestin, Israel, siapa yang mendanai Israel? Amerika juga. Tahu, memang Amerika. So bila Amerika mendanai dua-dua peperangan ni, terutama pada Israel dan Ukraine, dia perlukan duit lah, dia perlukan dana. Dana tu, dia perlukan sesuatu lah. Maksudnya dolar dia lah. Jadi dia perlu cetak dolar dia terlampau banyak ni. Dia cetak dalam masa peperangan tu mungkin seminggu. Sebab tu dalam seminggu tu pernah naik, siapa pernah ingat CBP pernah naik 350 berapa? 3 Daripada 341 kot. Tiba-tiba naik 353. Semua orang seronok hari tu. Semua orang macam wah. Tapi sedangkan Palestin dengan Israel tu perang teruk lah. So 355. Okey, 355. Terima kasih Tuan Muncak. So masa tu ada orang dia hanya nampak peperangan tu membuatkan harga emas naik. Okey. Tapi sebenarnya kenapa harga emas naik? Ada disebabkan tu. Dana yang daripada US tu yang dicetak tu sampai terlalu tinggi. Jadi bila US punya ni jatuh, hampir ke semua mata wang dunia pun akan turut sama lah nak join. So semua akan jadi inflasi lah. US jadi inflasi teruk. So yang lain ni pun harga barang, harga emas akan naik lah. Tu penyebab dia lah. Saya cerita ni bukan sebab nak suruh cerita dekat customer. Tapi kalau tuan-puan boleh cerita kat customer dan dia orang takut, satu hari boleh buat 10 kes je. Sebab saya pernah buat. Saya cerita pasal inflasi. Saya tak cerita kata emas ni makhluk ciptaan Allah. Kita perlu simpan emas dapat kali inflasi. Tak cakap. Saya cuma cerita inflasi ni kenapa. Lepas tu dia kata bagi aku bagi 10k, kita tukar jadi emas semua. Dia cakap. So kita tahu kalau kita dapat fahamkan orang inflasi tu, sebab emas ni naik sebab inflasi tu. Yang tu je saya nak beritahu. Jadi yang lain, yang isu fisikan emas tu another story lah. Tapi kenapa kena simpan emas? Sebab inflasi tu memang siapa pun tak boleh halang. Melainkan hari ini kerajaan Malaysia cakap, okey kita pakai emas sebagai duit ataupun ringgit bersandarkan pada emas. So setiap RM10, setiap satu gram boleh cetak RM10. InsyaAllah boleh tak berlaku inflasi lagi lah. Sebab kalau kita tengok graf, saya tunjukkan. Minta maaf ni, korang semua saya tunjukkan. Sebab kena tunjuk silakan. Bukti-bukti nyata tu. Kita tengok graf yang nampak mendatar tu. Kenapa tiba-tiba mendatar? Oh tu kat Kiko. Bagus tu. Kiko dah tak boleh buka. Apa dia? Sekejap. Kiko.com ni dia macam problem. Sejak ni. Mesti ada anaknya jahat je ni. Dekat chat tu Tuan Faris, Puan Nurul Jariah tanya, adakah bila ada krisis emas akan naik, Tuan Faris? Dia ada juga disebabkan tu, tapi kita tengok krisis sebab kebanyakannya orang akan cakap sebab peperangan tu. Jadi kita tengok peperangan tu siapa yang bergaduh peperangan tu. Kalau peperangan tu bergaduh di antara dua tu, salah satu tu US yang mendanai. Kita tahu US tengah print duit banyak-banyak untuk hantar ketenteraan dia tu, duit bagi kat Israel kan. So kita tahu tadi kita cakap pasal inflasi kan, lagi banyak cetak duit, lagi jatuh nilai. So bila jatuh nilai, harga barang akan naik. So emas pun dalam kategori barang lah, aset dalam kategori barang berharga. So dia akan naik harga lah. So tapi janganlah minta perang je kan. Dia kalau tak ada perang pun, emas tetap akan naik harga dalam jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab masalah inflasi itulah. Inflasi yang kuantiti cetakan wang yang tidak terkawal. Sebab kita harus faham, mata wang kertas ni tidak lagi dicetak bersandarkan emas. Maksudnya apa? Kerajaan boleh cetak mata wang kertas tu sesuka hati. Jadi maksudnya nilai mata wang kertas memang akan susut. Itulah dia inflasi dan itulah akan menyebabkan harga barang naik non-stop. Perang ke tak perang ke, inflasi tetap akan berlaku selagi mana kita masih menggunakan
sistem mata wang kertas. Lepas tu kita kena faham impak inflasi ni bukan sahaja menyebabkan kuasa beli kita dirompak secara tidak sedar. Okey, Kan? saya lagi pun. Oh, dah Okey. dapat graf tu. Okey, Dah dapat. silakan share. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf semua sebab ini lebih kepada asas kita lah. Sebab kalau kita nak cerita kat customer atau prospek, dia tahu kata kita tak tahu. Kalau kita nak sembang pun dia macam, maksud tak payah simpan malas, simpan duit lah, tak apa lah, tak kisah. Kita tak nak sampai dia fikir macam tu. Kita yakinkan dia, inflasi itulah penyebab segalanya. Okay. Jadi saya pakai graf ni. So semua orang boleh nampak ni. Okay. Nampak kan? Nampak tak? Kalau Puan Husnul boleh nampak. Okay. Okay, so dekat sini, ni saya pakai USD lah sebab USD antara mata wang yang paling lama. Okay, so tengok Ni nampak yang dekat sini yang mendata. Ni gambar dia macam agak blur Nampak? Boleh. Yeah. Tapi tak apalah, masih nampak lah line tu. Okay. Okay. Okay, nampak tak ni dekat sini tahun 1833 ni dia mendata 100 tahun sampai 1934 lah, kita ambil yang naik. So ini adalah harga, ini adalah apa? US dollar lah. Nilai US dollar. Ini adalah harga emas. Okay, nampak tak? Harga emas mendata 100 tahun mendata. Cuba bayangkan siapa pusingkan emas waktu tu. Siapa nak bayar kau sumpah? 100 tahun dia mendata. Bukan setahun tu tak, 100 tahun. Okey, tak apa. Kita tak sembang pasal pusingkan emas. Kita tak sembang kenapa simpan emas. Jadi, 100 tahun harga emas mendata. Ni kita sembang kat US lah. Tapi bila kita cakap pasal emas, dia boleh berlaku. Okay. Jadi, 100 tahun dia mendata adalah disebabkan maksudnya tak berlaku kenaikan harga barang. So kalau harga yang bernilai macam emas pun tak naik harga. Kan ni harga emas ni. So kalau harga emas ni pun tak naik harga 100 tahun, maksudnya apa? Maksudnya inflasi tak berlaku. Faham tak? Siapa faham? Siapa yang faham tulis faham. Saya nak bertanya kepada semua faham. Takut nanti saya cakap orang-orang nanti tak sendiri pula. Puan Nujariah ni yang paling terbaik ni. Dia kalau saya ada student dia paling Terima kasih Puan Nujariah Wahyudi. Faham, okey. Saya rasa Puan Hanisa faham tak? Sebab dia antara speaker jemputan, dia kena paling faham lah. Sebab esok dia dah kena perform dekat kawan-kawan dia. Dia tak dengar. Puan faham tak? Kena unmute Puan Hanisa. Okey. Setakat ni insyaAllah faham. Okey, so kita tengok balik graf tu sekejap. Okay, so 100 tahun dia mendata. So masa ni tahu tak apa yang berlaku? Masa ni duit US dollar tu dia backed by gold. Maksudnya dia bersandar kepada emas. So emas menjadi duit, menjadi keuangan. Dia bukan jadi barang perhiasan ke barang perhiasan, tapi dia termasuk dalam monetary system lah, sistem keuangan. So setiap kali kerajaan tu nak cetak duit, cetak dolar, dia kena bersandarkan pada apa yang ada dalam storage dia, dalam bank. Kalau bank tu ada 100 tan, 1 tan sama dengan berapa USD dia boleh ni. So dekat situ tak berlakulah inflasi tu, sebab inflasi tu kan cetakan tanpa kawalan, lambatkan duit dalam pasaran, dalam ekonomi. So dia orang tak boleh nak cetak lebih sebab dia orang tak ada reserve ataupun emas yang banyak dalam bank. So tak berlakulah kenaikan tu. Ni adalah disebabkan dia orang guna emas tu sebagai duit. Ni masa ni. Back by gold. Lepas tu adalah sikit scammer ni rasanya ni. Ni scammer ni, dia naik sikit ni. Sebab scammer. So dia naik sikit, lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia orang dah mula orang kata apa, tak mampu lah nak kekalkan. Sebab apa? Bila back by gold ni, ada orang-orang yang kita panggil lah entiti dunia yang dia tak suka ada kesamarataan. Orang kata apa, semua orang boleh beli barang, hidup harmoni dalam 1 tahun tu kan. Dia tak suka, dia nak kaya dan terus kaya, dan yang miskin terus miskin. Maka berlakulah benda ni. Siapa yang ada baca dekat info Mas Tuan Arba'in tu, dia ada baca ada seorang tu, bagus juga dia tulis pasal BNM tu apa. Kan? So baca. So sejak dari tu, dia orang putuskan macam Puan Husnul cakap, sejak 1971, nampak tak? Sejak daripada ni masih back by gold ni. Allah. Okey, ni masih back by gold ni. Masih back by gold. Sampai 1971, US ni dia kurang ajar sikit.
dia putuskan dia pisahkan diri dia dengan gold, dia tak nak lagi bersandarkan sebab dia ada lakukan penipuan sikit lah sebelum tu. Dalam agreement tu dia langgar agreement tu. Lepas tu semua orang tahu yang dia tak ada gold sebanyak tu pun kat US, tapi dia print duit. So bila dah kantoi, terus US merajuk. Yang bestnya bila dia merajuk, dia cakap dia nak putuskan daripada agreement ni. Lepas tu dia cakap dia nak berdiri sendiri dengan mata wang dia. Yang bestnya banyak negara-negara besar macam Perancis apa semua ni cakap jom kita bergantung pada US. Sebab tu hari ni bila kita tengok dekat trading, tengok currency, semua bukan back lah, sorry, semua USD. Kalau euro nak beli barang kat US, nampak import USD. Yang kelakar ni semua orang pergi join USD. Dah tahu dia pernah scam dah. Dia tak ada emas sebanyak tu, tapi dia print lebih daripada tu. Kan? So, bila dia berlaku tu, kita tengok balik graf tu. Bila dia berlaku tu, nampak 1971, inflasi berlaku. Bila inflasi berlaku, harga emas naik kan? Nampak tu harga emas naik. So harga emas naik ni disebabkan cetakan mata wang terlalu banyak. Inflasi berlaku ni. Dia bukan sebab permintaan atau perang ni. Kalau perang pun disebabkan dia orang cetak duit lah. Hantar tentera pergi Vietnam, hantar tentera. Yelah, kita kena faham tu. So inflasi tu cetakan yang terlalu banyak tanpa kawalan tak bersandar pada emas. Itulah penyebab mata wang kertas tu hilang nilai dia, kita hilang kuasa beli kita. Okey, saya harap semua boleh yang join ni dapatlah ilmu ni. Maksudnya emas ni bukan sekadar aku join Rodesign hari ni sebab aku nak fungsikan emas tu. Ada sebab ada macam Kak Azhar cakap, ada yang tak ada matlamat pun. Dia pergi buat sebab dia rasa macam pelaburan. Kalau kena tahun tu harga emas tak naik, mula dia gelabah. Lepas tu takut nanti dia salahkan. Ilmu apa ni? Yang tu yang kita tak nak sebab macam saya, Rodesign adalah punca rezeki saya. Saya tak nak ada orang datang, lepas tu buat salah, lepas tu dia salahkan Rodesign. Dia cakap ilmu ni sesat lah. Yang tu bahaya. Saya nak cari makan sebenarnya kan. Jadi macam mana pun siapa nak fungsikan emas hari ni, rasa macam aku nak buat fungsikan emas. Kalau tak boleh join face to face, tak boleh pergi bengkel usahawan emas kan. Join webinar Cikgu Nia ke, Cikgu Zaman ke. Siapa-siapa lah MD yang buat tu join. Ataupun call terus MD. Macam saya dengan ni Puan Husnul, kita orang macam Puan Husnul dia selalu call MD Abai. Macam saya pun kadang-kadang saya akan call. Terus direct. Macam mana nak fungsikan emas? Tu Abai cerita lah. Kita fungsikan emas sebab satu nak selesaikan hutang-hutang jahat kita. Bukan semata-mata nak buat pelaburan yang sebab macam saya bagi tahu tadi kan, emas dia naik sebab inflasi. Kalau hari ni kerajaan dapat kontrol inflasi, silap-silap 6 bulan harga emas tak naik. Tak nanya. Tak bagi aku sebab. Okey, terima kasih. Okey, tadi Tuan Pengasas ada sebut salah satu matlamat kita fungsikan emas adalah untuk melunaskan hutang-hutang jahat. Hutang jahat ni maksudnya hutang yang ada riba. Dengan bank lah kan. Hutang kereta ke, hutang perumahan ke. Cuma dalam Rodesign kita diajar daripada kita macam guna cash tu terus bayar hutang dan hangus macam tu je. Apa kata kita tukar dulu cash tu jadi emas. Lepas tu emas tu kita cagarkan di Arahnu. Lepas tu dapat tunai dari Arahnu tu, tunai tu barulah kita guna untuk selesaikan hutang-hutang jahat tu. Bayar sewa rumah, bayar hutang kereta, bayar hutang apa-apalah kan. Kita beli barang mahal ke, hutang laptop ke, hutang phone kan. Hasil daripada tunai yang kita cagar emas tu. Kenapa kita ajar guna teknik ni? Supaya duit kita tu tak hangus macam tu je. Kalau kita bayar guna cash je, memang orang kata bayar cash bagus, tak ada interest. Tapi duit tu hangus macam tu je lah, hasil penat lelah kita kerja kan. Jadi kita ajar dalam Rodesign, dia ajar tukar dulu cash tu jadi emas, bawa ke Arahnu yang Islamik. Contohnya Co-op Bank pertama, CBP. Tu antara Arahnu yang sangat disarankan lah oleh dalam kelas fungsikan emas kan untuk kita pergi. Bawa dulu ke Arahnu, cagar emas tu, hasil cagaran tu baru kita guna untuk selesaikan hutang-hutang tadi ataupun kita nak settlekan bayaran apa-apa komitmen lah kan. Jadi sekurang-kurangnya duit kita tak hangus. Emas masih ada di Arahnu. Jadi setiap kali harga emas naik dan memang kita yakin harga emas akan naik-naik sebab inflasi tak boleh elak kan, kita dah bincang tadi. Setiap kali harga emas naik, waktu tu lah kita ada peluang untuk pergi ke Arahnu dapatkan lebihan tunai. Dengan teknik tu juga kita tak perlu bayar kos upah sebab harga emas yang naik tu dia dah cover dah kos upah tu. Jadi
itu adalah salah satu cara lah kita survive zaman inflasi kan. Setiap kali inflasi teruk, setiap kali harga barang naik, harga emas kita di Arano pun naik sekali. Kita dapat lebihan daripada Arano tu, itulah yang kita boleh guna untuk sama ada tambah gram emas kita kan, tukar lebihan tu jadi emas, ataupun kita guna untuk bayar barang-barang yang naik harga. Itu salah satu caralah kita guna emas untuk survive zaman inflasi. Okey? Okey. Itulah matlamat namanya kan, Husnul. Ya betul, itu matlamat. Lagi satu teknik fungsikan emas ni kita boleh gunakan juga untuk membantu orang. Macam saya sebelum ni saya ada share, saya guna teknik fungsikan emas untuk pinjamkan duit pada sahabat baik kita kan. Daripada kita bagi dia cash, baik kita cakap dengan yang okey, saya akan cagarkan 1 gram emas saya untuk pinjamkan pada sahabat tu. So dengan cara tu pun, itu pun membantulah kita membantu kawan kita tu, dan dia pun akan mudah bayar balik pada kita tanpa kita perlu minta-minta dia kan. Kadang kita segan nak minta dia bayar balik kan. Tapi dengan teknik fungsikan emas tu kita bagi tahulah, salam, saya dah cagar tu kos upah dia sekian-sekian. Kalau dapat bayar awal, kos upahnya sikit kan. Jadi insyaAllah sahabat tu dia akan bayar balik duit tu awal lah, lebih awal lah kan. Tak adalah dia diam aja. Tu pun boleh juga guna teknik fungsikan emas. So lepas ni kalau ada sahabat ke ahli keluarga yang nak pinjam duit kan, kita jangan bagi cash. Kita cakap dengan dia, okey saya cagarkan emas saya, ada tempoh 6 bulan, boleh bayar balik. Lagi cepat bayar balik, lagi kurang lah kos upah untuk cover. Kos upah untuk cover pula. Kuranglah kos upah untuk kita tebus balik emas yang kita cagar untuk tolong dia. Okey tak? Boleh nampak tak teknik ni membantu? Boleh faham tak? Kalau faham boleh tulis dekat ruangan komen, tulis faham. Takut nanti kami bercakap ni ada soalan kami tak sempat nak menjawabnya. Kalau ada soalan tanya, insyaAllah kita orang respon. Ni kita ada setengah jam ni boleh tanya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Puan ni speaker jemputan mungkin ada nak kongsikan. Faham. Puan Nisa nak tambah apa-apa tak? Tapi jangan salah faham pula yang saya maksudkan kata puan ni simpan emas tu, yang tu pun salah satu cara lah, teknik untuk kita ada emas pada masa yang sama untuk settlekan ni. Cuma saya cakap, saya maksudkan ni, saya bagi tahu ni untuk orang kata preparation lah maksudnya. Maksudnya sampai satu tahap nanti kena naikkan income tu lah. Kena naikkan income sebab nak follow harga emas tu. Sebab inflasi tu akan naik lagi, harga emas akan naik. Jadi satu gram mungkin akan sampai 400 hujung tahun depan. Jadi kalau income kita masih dekat situ, mungkin daripada 10 dapat 8, daripada 8 dapat 6. So macam mana cara nak dapat income? Dengan berdakwah lah. Berdakwah emas lah, ajak orang, nanti Allah tolong. Itu je JF1 buat sebenarnya tu. Kita buat webinar ni, dapatkan ukhuwah, lepas tu saling bantu, saling fahamkan antara kita. Lepas tu kita fahamkan orang lain kenapa simpan emas. Nanti Allah bantu lah. Adalah income kat situ. Kami pun struggle juga, bukanlah kata hebat sangat. Tapi bila kita dapat tahu kenapa simpan emas tu, sebab satu je kenapa kena simpan emas. Dua. Satu sebab dia duit sebenar, sebab sampai satu masa nanti kita nak pakai dirham balik, perak. Kedua sebab kalau tak simpan emas pun, simpan ringgit pun tak guna, sebab dia akan sebenarnya macam Puan Najariah cakap tadi apa? Kalau tak ada hutang jahat, nak buat apa kan? Kalau tak ada hutang jahat, kita simpan je. Sebab ringgit tetap susut nilai, betul tak? Ringgit tetap susut nilai. Jadi bukan saya cakap sebab saya rasa saya hebat kan? Macam saya tunjuk tadi lah kat graf tadi. Saya tunjuk kat graf tu, semua orang boleh nampak, boleh pergi trading. Hari-hari pergi kat currency dia. Dia boleh nampak graf tu. Dia turun, tapi dia akan naik lagi tinggi daripada apa yang dia turun tadi. So dia akan keep on naik. Okay. Yeah. Tu dekat ruangan chat Tuan Wahyudi dia tulis simpan emas untuk wang yang tidak terpakai. Sama dengan menabung. Okey, yang tu kami setuju. Okey, maksudnya daripada kita simpan ringgit tu tak sentuh kan, sama ada simpan dalam bentuk cash ataupun simpan dekat bank, dan simpanan tu dibiar je kan. Daripada terbiar macam tu mengalami susut nilai kan, hilang kuasa beli, baik kita tukar jadi emas.
Tapi kami ada lagi satu konsep. Tak semestinya kena tunggu ada duit lebihan baru nak beli emas. Kan? Macam Puan Hanisa share tadi, dapat gaji, tukarkan dulu semuanya jadi emas. Lepas tu, sebahagian emas tu kita cagar dekat Arahnu tu untuk bayarlah komitmen kita, sewa apa, bayar sewa rumah ke, bayar bil ke, belanja dapur kan. Sekurang-kurangnya duit tu tak habis macam tu je sebab ada backup emas di Arahnu. Macam saya kata tadi, emas di Arahnu kelebihan dia adalah bila harga emas naik, insya-Allah kita boleh dapat lebihan. Itu kelebihan pertama, cagar di Arahnu. Kelebihan kedua, kita boleh juga jual emas kita di Arahnu. Okey? Itu antara kelebihannya kalau kita cagar emas tu. Bukan jual emas. Jual emas tu memang hilanglah hak milik kita tu. Tapi emas di Arahnu, nama tu tetap di bawah kita. Ya Tuan? Apa yang ada nak cakap boleh angkat tangan. Kalau speaker nak cakap pun tak perlu tunggu sebab kita nak mengisi masa tu je, tak nak ada tumpung. So kalau ada Puan Anita ada nak cakap boleh angkat tangan pakai queue tu. Sebab kita tak tahu kita memang seronok berborak pasal emas ni. Tak tidur malam pun boleh. Betul. Mesti emas boleh jadi passive income. Okay. So, emas boleh bantu kita survive bila berlaku sesuatu pada kita macam Tuan Ridwan kan. Betul? Betul. Siapa yang dah dengar webinar kesihatan yang kami buat semalam dengan Tuan Ridwan, dia survive 4 tahun dengan emas. Waktu tu dia sakit, tak mampu bekerja. Alhamdulillah dia ada simpanan emas, itulah dia gunakan untuk survive. Dia jual emas dia sikit-sikit. Tapi kalau dia tahu teknik fusikan emas, dia takkan jual emas dia cagar. Dia yang pasal Tuan Ridwan tu, dia bukan sekadar simpan emas sebab emas ni bukan sekadar boleh simpan untuk bantu kita untuk survive bila sesuatu terjadi. Tak, sebenarnya nanti ada juga akan prospek akan cakap sama lah kalau saya simpan RM10,000 kan, kalau saya accident ke ada anak apa jatuh basikal ke nak pakai duit, saya ambil RM10,000 kan. Tapi dua-dua tu menyimpan. Tapi siapa yang penyimpan yang bijak? Orang penyimpan yang bagus tapi ni jadi penyimpan yang bijak. Maksudnya kita tak tahu bila langit tu nak mendung atau nak hujan, betul tak? So, kalau setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kita tahu RM1 tu susut nilai, boleh cakap kat kawan-kawan, dekat prospek, dekat customer, dekat adik-beradik, dekat itu. Ya betul kau simpan RM10,000 untuk dana kecemasan. Tapi kalau benda tu berlarutan sampai setahun, 2 tahun tak guna-guna, kau tahu RM10,000 yang dulu tak boleh beli dah barang sebanyak hari ni kan. So mungkin kos rawatan pun tak sama dah. Memang ada RM10,000, tapi RM10,000 yang contoh lah yang Tuan Rizwan simpan dina dia tu yang banyak-banyak dulu 2013. Dia boleh ikut sekali dengan peredaran masa dia kan. Ikut sekali dengan kos haji, kos umrah, kos rawatan hospital, kos barang-barang. So dia jadi pengguna yang bijak lah. Kan? So, sebab tu kita simpan emas. Sebab tu kita simpan. Fungsikan emas tu insyaAllah kita akan masuk webinar lain. Kita akan sembang pasal fungsikan emas je. Kenapa nak fungsi, kenapa nak. Tapi kenapa emas. Okey, ada Puan Anis nak. Puan Nisa ada nak tambah apa-apa tak? Dah 10.30. Bosan tak? Boleh ha? Puan Nisa ada nak tambah apa-apa tak? Kalau ada silakan. Unmute. Okey. Saya ada pernah satu pengalaman. Kongsi pengalaman boleh? Boleh. Okay. Saya pernah ada satu pengalaman. Waktu tu saya nak pakai duit cash dalam RM3,000. Saya nak pakai duit cash dalam RM3,000. So waktu tu payment job belum masuk lagi, apa benda belum masuk lagi waktu tu kan. So saya cakap, ya Allah macam mana nak pakai RM3,000 ni ya Allah. Kan ada kerja nak pakai. Lepas tu yelah kita newbie kan, masa tu tak tahu lagi. So waktu tu saya keluarkanlah balik semua doa-doa cikgu-cikgu yang ajar tu kan. So the next day tu, lepas solat subuh tu saya macam aku ada lah satu surat Ar-Rahnu ni. So saya pun saya cakap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku tak tahu kenapa kau gerakkan aku ni. Kenapa kau gerakkan aku teringat surat surat pajak ni, Ar-Rahnu ni, aku tak tahu kenapa ya Allah, tapi aku bersangka baik dengan kau ya Allah. So saya bawa surat tu pergi dekat CBP kan. So saya buat overlaps. Masya Allah, Allah tu maha hebat kan. Saya nak pakai RM3,000, Allah bagi RM5,500 lepas Alhamdulillah. overlaps. Tu berapa lama tu?
tu surat tu Setahun. berapa lama dah tempoh? Setahun ya? Nampak tak? Dia macam mana teknik fungsikan emas tu membantu bila kita perlukan cash tu. Siapa yang ada emas dekat Aranu untunglah kan. Cuba kalau emas tu jual kan. Tak Puan Hanisa tak dapat nak nak dapat yang cash kan. Alhamdulillah tu antara berkat lah bila kita fungsikan emas di Aranu kan. Lepas tahun insya-Allah pasti ada kenaikan harga emas tu. Itulah dia dapat lebihan tunai. Samalah macam kisah Tuan Pengasas tu. Cik Faris nak share tak pengalaman macam mana tiba-tiba tak sangka pergi Aranu kononnya nak bayar kos upah tapi rupanya tak payah bayar kos upah, tiba-tiba dapat lebihan tunai. Tuan Faris nak sharekan tak pengalaman? Silakan. Okey, sebenarnya tak Terima kasih Puan Hanisa share pengalaman. amount tu tak setinggi Puan Anissa lah kan. Tapi orang kata apa, bila dapat sikit pun dia rasa puas lah. Dapat 300 pun nak puas. Tapi masa yang saya ni, masa tu masa mula-mula orang kata nak fungsikan emas. Tapi tak faham lagi overlap tu. Jadi saya waktu tu nak beli sesuatu lah dalam 1,000 lebih macam tu. So saya letak 5 gram. So setahun kemudian CBP hantar surat, call. Ni emas dah habis tempoh, datanglah bayar semua kan. Tapi dalam keadaan yang baik lah. CBP yang dekat Batu West ni baik sangat. So saya pun okey, jomlah pergi bayar kos upah. Dah ada duit dah dalam 100 lebih macam tu. So saya pergi. Lepas tu saya cakap ni nak bayar kos upah. Lepas tu dia pun ambil kira. Lepas tu dia cakap okey, lebihan kat tangan 1,650. Siapa tak seronok tiba-tiba nak bagi duit kan. Lepas tu saya macam okey ni lah overlap. Dan sejak benda tu lah saya start tengok graf harga emas, graf inflasi semua. Tu saya tahu siapa yang beli emas, dapatkan emas, miliki emas, simpan emas. Lepas tu pergi Aranu untuk settlekan masalah-masalah dia. Tak payahlah pergi serabut, nak tebus lah kan. Tak payah. Sebab apa? Sebab saya tunjuk graf tadi kan, semua orang tahu. Kalau kita tengok graf tadi, setahun saja pun dah naik dah emas. Pada masa setahun. Itu janganlah risau. Tapi janganlah letak 1 gram berharap dapat 3,000. Dia macam kita letak banyak, kita bagi banyak, kita dapat banyak lah. Macam Puan Anissa mungkin dia dapat 5,000 sebab dia letak sekian amount yang tinggi. So dia dapat lagi banyak. Lepas tu jangan, okey, Puan Husna boleh terus. Sila Puan. Puan Tuan Faris nak habiskan ayat apa tadi? Jangan apa? Saya nak cakap yang bila kita overlap kan, bila kita tukar surat Aranu, kita tukar surat, so pertambahan pembiayaan tu berlaku lah, betul tak? Tambahan pembiayaan. Kebanyakan dari kita pun selalu cakap hutang. So sebenarnya dia ada beza lah, dia ada perbezaan. Walaupun dari segi orang kata apa, konsep tu sebenarnya tetap kena bayar balik lah kan. Tapi kita kena faham pembiayaan dengan pinjaman lain. Pinjaman dia tak ada bersandarkan pada apa-apa. Maksudnya kita pergi bank, saya nak 90,000 dia bagi. Kita tak letak apa-apa. Tapi pembiayaan dia termasuk dalam konsep Islami. Semua boleh Google. Dia ada beza. Sebab tu kalau kita tengok dekat Aranu punya ni, Aranu punya apa ni, siapa yang pernah pergi CBP dia ada bagi flyers tu kan. Dia tulis kat situ pembiayaan. Dia bukan tulis pinjaman. So bila kita guna pembiayaan, kita tak boleh panggil hutang tu. Sebab siapa kat sini bila dengar hutang dia rasa sakit sangat telinga tu. Rasa macam contoh lagi kawan lah datang, kau tak bayar hutang aku ya. Kita rasa sakit telinga kan. Kadang-kadang ada orang berhutang kita pun kita pergi cakap dia, kau hutang aku. Saya lah orangnya. Saya tak suka berhutang. Tapi, kalau kita cakap ayat tu sebab tu penting, perkataan tu penting. Bila kita cakap hari tu ada pinjam dengan aku RM10, kawan tu lembut sikit hati, dia bagilah RM5. Dia kata RM5 lagi bulan depan. Tapi kalau bagi aku ada hutang aku RM10 lah, jangan harap RM1 pun tak bayar. Kan? So tapi dekat sini pembiayaan dengan pinjaman lain. Kalau cek dekat Google dia ada definisi tu. Pembiayaan ada satu benda yang kita letak dekat situ. Dia ada konsep Islamik. Kita ambil benda yang bernilai, aset lah. Emas kita tu kita letak. So saya nak nilai ni, awak bagi saya tunai. So memanglah ada bayaran yang kita patut bayar tu kan, tebus tu kan. Tapi bila kita bayar tu kita kena fikir satu benda. Bila kita tebus tu, kita tebus emas kita.
Janganlah aku nak bayar hutang kat CDP lah. Tak, bukan. Kita bayar emas 80% nilai yang kita. Faham tak? Siapa faham kat sini? Dia sebenarnya tak ada isu sangat lah. Aduh, nak bayar hutang. Dia tak. Kita tebus. Kita nak tebus emas kita tu lah. Kan bila kita tebus, kita dapat emas. Bukan kita pergi bayar RM tu. Lepas tu kita balik. Betul tak? Betul-betul. Kalau kita bayar pada bank, tak dapat apa-apa. Siapa sini pergi bank, mana-mana bank lah. Pergi bayar duit sewa rumah kan. Memanglah satu hari nanti dapat rumah. Tapi kan ada lebih faedah tu kan. Tapi kita pergi balik kosong. Tak ada apa. Silap-silap tak sempat duduk rumah tu pun kena ada apa, tak mampu bayar, kena lelong. Tapi kalau arah nu lain, kita pergi tebus tu pun, ataupun maksudnya bila naik lagi overlap, kita patut rasa bangga lah. Bagi saya lah, saya tak kata semua suruh bangga. Tapi bagi saya, maksudnya emas aku, aset aku bernilai lah, bernilai. So one day, kalau sebab tu Oro Design ajar, jangan jadi gold saver saja. Jangan jadi apa orang panggil, jangan jadi gold dealer saja. Janganlah jadi investor saja, maksudnya pusingkan emas semata-mata. Sampai satu tahap nanti rasa macam aku dah malas nak pergi CDP ni kan, dia orang ni pun dah menyampah aku. So jadilah gold trader pula. Gold trader ni yang paling hebat lah maksudnya. Macam MD kita lah, dia orang 4-4 ni dah kuasai. So jadi gold trader. Apa kalau kita dah tak nak tebus kan, kita tak nak tebus pakai duit kita niagalah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kita yang tahu design ni bukan boleh tengok emas. Betul tak? Kalau kadang-kadang tak ada duit pun, tapi tiba-tiba ada duit. Kita dah dengar MD Arba'i cakap apa. Dia tak ada duit pun hari tu, tapi sebab emas harga emas turun, tiba-tiba ada duit. Nampak tak kelakar tak dengan emas ni? Bahayanya. So, bila kita dah sampai satu level tu, maksudnya matlamat kita dah settle, bila kita fungsikan emas tu, kita jadi gold trader pula lah. Kita tebuslah dengan si kawan dia ni, jual pada dia, trade dengan dia, trading. So, janganlah terlalu rasa berat sangat. Sebab ada orang yang, 2-3 orang yang nak buat fungsikan emas. Dia tanya saya, macam mana nak tebus? Saya nak tebus. Saya cakap kalau tak fikir nak tebus, tak payah. Susah, nanti beremosi, nak tidur malam tak boleh. Okey, faham. So apa yang saya bilang tadi, Tuan Faris kata, kalau kita tak ada duit nak tebus Arahnu pun tak perlu risau sebab kita boleh jual emas di Arahnu tu. Okey? Dia lain tau kalau kita buat pinjaman dekat bank. Kalau buat pinjaman kat bank, risau lah tak mampu bayar kan nanti apa macam-macam lah. Bank akan naikkan interest ke ataupun waris kena kejar ke. Tapi kalau kita buat pembiayaan perkataan dia adalah pembiayaan dapatkan cash di Arahnu, kita tak mampu tebus pun tak perlu risau. Kita boleh jualkan emas kita tu dalam Arahnu tu pada orang. Okey? Ataupun paling worst case pun emas tu kena lelong. Lepas tu kita dapat 20% hasil lelongan tu. Okey lah kan? Tak adalah dunia tu kiamat. Tapi insyaAllah kalau kita ada ilmu, ada cara untuk elakkan emas tu kena lelong. Lagi satu saya nak share kan, mungkin ada yang tak faham bila kita nak dapatkan lebihan tunai tu, caranya adalah kita pergi Arahnu kan. Kita minta, sama ada kita minta pegawai tu kirakan nilai emas tu ada lebihan ke tak, ataupun kita bagi tahu yang saya nak buat overlap, ataupun bahasa lain saya nak buat surat baru. Itulah caranya. Kita nak dapatkan lebihan tunai tu setiap kali harga emas naik kan, caranya adalah kita pergi ke Arahnu. Kita minta pegawai tu kirakan dulu. Kalau kita tak tahulah teknik mengira kan. Master Didayah Nana kata, tak apa, suruh pegawai tu je kirakan. Ada tak lebihan emas saya hari ni kan. Sebab harga emas naik kan. Saya nak tahu ada tak lebihan. Kalau ada lebihan, saya nak buat surat baru. Ataupun saya nak buat overlap. Itulah bahasa dia. Okey. Jadi setiap kali kita buat surat baru, setiap kali kita buat overlap, automatik tarikh surat tu pun akan jadi baru tau. Tarikh tu akan renew tau. Jadi tak timbul soal bila nak tebus, tarikh dan nak tamat ke tak. Sekali kita overlap kan, bila harga emas naik, kita pergi ke Arahnu nak overlap. Setiap kali buat surat baru, setiap kali overlap, tarikh tu pun akan renew. Jadi tak timbul tarikh tu dah nak tamat ke, risau nak kena tebus ke kan. Okey, yang tu saya harap dapat membantulah kalau ada sahabat-sahabat yang kurang jelas kan apa maksud dapat lebihan, apa maksud overlap semua tu, right? Okey. Tak pengasal ada nak tambah lagi? Dah 10.40. Ada berapa minit lagi?
Ada lagi 20 minit. Okey. Kita buka pada sahabat kita dari Indonesia. Katanya Puan Anissa kata ni sahabat dia, Buah Beauty ni. Dari Indonesia. So, selamat datang. Dari Indonesia. Ini kalau saudara emas kita dari yang grup sana tengok ni, mesti dia orang ucap, kita ingat kita je sampai Indonesia, rupanya Oro Design pun ada sampai Indonesia. Jangan main-main Oro Design. Oro Design ni sebenarnya bukannya letak hebat, cuma kita ni kena angkat nama dia. Sebab kita kena tahu Tuan MAA ni dia seorang-seorang. Jadi tak ada board of director. Bak kata MD dia tak ada board of director. Dia seorang je. Dia dengan wife dia. So kalau semua dia nak fikir, susah lah kan. Dia nak buat marketing, dia nak buat ni, nak buat. So kita ni lah. Dan jadi dealer ni lah kena angkat nama Oro Design ni. Satu lagi macam saya ni sebab apa saya angkat. Sebab ni lah produk nasi saya. Kalau saya tak angkat, mungkin ada yang nak tahu. Mungkin Puan Anissa tak pernah dengar kot. So, saya cakap sikit lah. JF1 ni bukan kalau macam nak kutip RM10 tu lah sebenarnya. JF1 ni buat e-buku tu sebenarnya hasrat saya, Puan Usnul, Ketua Penasihat, Tuan Ridwan dengan Fatimah, asisten kita, adik Fatimah. Kita orang buat JF1, kita orang rasa, kita orang sebenarnya bergerak sendiri dulu. Saya dulu Afnagul. Nama saya lah Afnagul, Puan Wisnu dia ada dia punya nama, Bless Khadijah, SK. So, bila saya nampak kita orang buat setahun ni, susah orang nak kenal sebab zaman sekarang kan zaman scammer, zaman gold scammer semua kan. So bila nak bergerak seorang tu dia macam berat lah sikit, setahun 2 tahun baru orang nak percaya kan. Tu pun adalah berapa je kan. Tapi dalam masa setahun kita orang buat JF1, keyakinan orang tu kan, orang lebih mudah. Macam alhamdulillah macam 2-3 hari ni pun ada orang beli, ada orang jadi dealer. Sebab orang nampak ada team je. Sebab memanglah kalau scammer pun dia ada team, tapi team dia tak tunjuk muka macam kita orang lah. So kita orang buat team dan paling penting sekali benda-benda yang dalam team ni lebih strategi lah. Kita ada organize, maksudnya organize. Ada orang buat konten, ada orang buat kajian. Macam ketua penasihat kita, dia memang buat kajian tentang keuangan, bila nak runtuh, bila nak sekian. So saya yang bahagian pergi ke depan tu. So memang nak berborak dengan Tuan Al-Ba'i ke apa kan. So saya buat JF1 ni, lepas tu bila kita dah buat JF1, ada dealer-dealer baru. Okey. Apa boleh cakap? Puan Anissa. Puan Anissa unmute. Puan Anissa tu angkat tangan tu nak cakap sesuatu ke? Unmute. Okey. Okey, kita ada 15 minit lagi kan, masya-Allah. Okay. So hari ni kita semua bercerita tentang kebaikan simpanan emas, macam mana nak mengatasi inflasi kan. So emas menjadi sandaran kan. So emas menjadi sandaran. Kita sandarkan currency kita sandarkan mata wang kita dengan emas kan. Okay, so saya nak kongsi 2 kebaikan yang selain daripada ini, boleh? Masya Allah. Boleh, silakan. Okay. Salah satu dia, ini daripada pengalaman saya. Macam saya biasalah kita kan sekarang kan zaman IT, zaman teknologi kan, semuanya hujung jari. So sekarang ni even pesta untuk mengeluarkan duit kita pun hujung jari. Setiap satu ada sale, dua ada sale, 11 ada sale. Setiap bulan dia ada pesta mengeluarkan duit kan. Okay, tapi bila kita dah mula simpan emas kan, kita sangat berhati-hati nak keluarkan duit. Pengalaman saya, bila kita dah biasa tengok harga emas berapa kan, segram berapa. Jadinya bila datang sale-sale yang macam ni kan, salah satunya dia mengekang nafsu kita perempuan ni kan, nak shopping kan. Masya-Allah. So kadang-kadang kan bila time sale ni kita beli benda tak perlu pun. Dah beli menyesal. Kan, dah beli menyesal. Betul. Tapi bila kita ada kita simpan tapi bila kita simpan emas tu, so kita fikir banyak kali nak berbelanja. Benda ni nak pakai untuk apa? Mati tak kalau tak beli ni? Satu. Lepas tu bila kita ada emas, dia lambat untuk dicairkan. Kalau macam duit dalam akaun, later. Okay, kalau macam kita ada emas dalam, kalau kita ada simpan currency dalam akaun kan, senang sangat kita boleh beli online. Tekan je, press order barang sampai. Lepas tu barang sampai menyesal.
So bila kita ada simpanan emas ni, kita berhati-hati dengan setiap duit yang kita spend. Ni harga berapa? Ni kalau tambah sikit lagi dapat 3 gram ni. Kan? So dia mengajar kita mendidik. Dia ajar kita mendidik. Dia ajar dengan simpanan emas ni mengajar kita bahasa saya untuk lah, berbelanja dengan berhemah. Ya, kan. Kadang-kadang sale ni kan betul. Kan, auzubillah minasyaitanir rajim kan sale ni kan. Betul. Tu poin sangat penting. Biasanya kan. Okay, satu lagi, emas ni juga adalah salah satu alat silaturahim. Ini pengalaman saya lah, pengalaman kan dalam family. Biasalah dalam family kan. Dalam family kan, sedangkan lidah lagi kan tergigit kan. Ini kan pula kita dalam family kan. So waktu tu adalah selisih faham kan antara saya adik-beradik. So masa tu saya tak kenal lagi Oro Design masa tu. Masa tu saya dah mula simpan emas tapi saya beli Habib Jewel. Tapi saya beli yang Habib Jewel kan. Masa tu Habib Jewel harga dia lagi mahal lah daripada dealer Oro Design kan. Waktu tu tak tahu lagi. Saya belum kenal lagi Oro Design waktu tu. So waktu tu saya beli gold bar Oro Design. Saya beli gold bar Habib Jewel waktu tu. Harga waktu tu tak adalah mahal sangat kan. Tapi kan macam Habib Jewel kalau kita beli dia bagi sekali dengan merchandise. Dia bagi dengan merchandise kan. Ada bag, ada pouch, ada apa benda lah, semua item kat dalam tu kan. So waktu tu saya cakap, Ya Allah nak minta izin Ya Allah nak selesaikan ni masalah-masalah yang selisih faham apa benda ni kan. So waktu tu saya bawa bag Habib Jewel tu. So saya bagilah dekat mak saya. Saya cakap, mak tolong bagi dekat adik, tolong bagi dekat kakak. Yang mana tersingit hati dengan saya tu lah. So emas bila kita bagi hadiah dengan 1 gram je sebenarnya barangnya, 1 gram. 1 gram je barang dia. Tapi sebab yang datang tu orang tahu nilai dia mahal kan. Dia kata, Nis, kayanya kau sekarang Nis. Bila mak dah nampak macam tu kan. Lepas tu kita bagi sebagai hadiah yang bergaduh tak jadi nak gaduh. Yang sengit hati insya-Allah baik kan. Saya rasa macam ya Allah, ini pun antara sebab kita bersilaturahim kan. Masya-Allah, saya kata macam ya Allah, macam ni je kan kau settlekan masalah kan. Ya Allah, bagi gol bar. So dah berdamai, hubungan pun dah semakin jernih lah. Alhamdulillah dengan hadiah kat emas. Yang mana salah faham tu selesai. Menarik tu tips tu. Menarik tu. So maksudnya kalau isteri merajuk, suami hadiahkanlah emas, betul tak Kak? Puan Hanisa, macam tu je lah dia punya point dia. Boleh tak Chef Haris boleh tak nak cadangkan untuk kita adakan lebih banyak merchandise brand Oro Design. So macam pengalaman saya bawa bag Habib Jewel, saya letak mak padahal 1 gram je kat dalam tu. Tapi sebab orang nampak bag tu ada brand, orang tahu emas tu berharga, padahal 1 gram je kat dalam tu kan. So bila kita letak tu kan macam Masya Allah, dia macam menebus maruah. Itu kena suggest pada ni lah Tuan Arba'i. Sebab Tuan Arba'i dia boleh terus kontak dengan pemilik kilang. InsyaAllah. Bagus. Terima kasih perkongsian Puan Hanisa tu. Dia kata emas tu dia membantu kita berhemah, berbelanja. Tak mudah boros kan. Yang kedua, emas boleh guna untuk mengeratkan silaturahim. Kecil hati kita hadiahkan dia emas. Walaupun sekecil 0.25 gram. Macam tu. Okey, kita ada 10 minit lagi. Tuan Pengasas ada nak kata apa-apa ke? Kata-kata terakhir? Saya nak jemput seorang lah sahabat kita. Tapi saya nak pilih yang lelaki lah. Apa kata kita panggil. Ni antara orang Tuan Ba'i yang ni. Daripada Powerful. Saya sempat mesej dengan dia. Tuan Muhammad Zaki. Boleh berbicara sedikit tak? Cakap kenapa simpan emas. Apa yang membuatkan Tuan muda pada emas. Boleh tak? On mic. 9 minit. 9 minit. Silakan Tuan. Tuan Zaki. Tuan Zaki. Tuan Zaki nak pentas tu Tuan Zaki punya. Kalau Tuan Zaki nak pentas tu Tuan Zaki ni, insyaAllah nanti kita panggil. Macam Puan Hanisa malam ni kan. Pentas dia punya. Tuan Zaki lari weh. Mungkin Puan Nur Jariah antara kita punya sahabat TF1 yang paling bersemangat sekali. InsyaAllah kita doakan untuk dia. Semua kita doakan Puan Nur Jariah berjaya dalam Oro Design. Dan semua yang memang nak buat income dengan Oro Design, kita doakan juga. Sebab kita buat ni macam Puan Hanisa cakap pada awal tadi kan.
ni bukan sekadar bisnes sajalah, ni lebih kepada dakwah. Sebab apa? Sebab kita tahu emas tu adalah sistem kewangan yang paling ampuh sekali. Maksudnya ampuh yang paling daripada dulu 1400 tahun dan 5000 tahun dulu pun dia lah duit yang sebenar sampai hari ni. Jadi suara tak boleh keluar. Okey, tak apa. Jadi bila kita berdakwah menyimpan emas ni, bukannya kita suruh prospek atau customer kita tu habiskan duit pun sebenarnya. Dia cuma daripada ringgit tu bertukar bentuk jadi emas. Sebab tu saya selalu cakap apa, kau bukan beli emas, kau miliki emas. Kau memiliki emas. Sebab kalau cakap beli, nanti orang cakap nak beli duit tak ada lah. Sebab betul dia cakap juga, kalau dia orang cakap duit tak ada, saya cakap ya betul. Sebab duit sebenar adalah emas, sebab tu kau tak pernah ada duit. Sebab kertas yang kau pegang tu bukan duit, sebab tu kau tak pernah ada duit. Dia orang pun macam, okey. So, duit sebenar adalah emas, sebab tu kau kena memiliki duit tu. InsyaAllah doakan tim JFY kita nak buat buku FAQ kan, frequent asked question. Kita nak buat, maksudnya contoh lah, macam saya cerita sikit lah. Kebiasaan contoh macam Puan Anissa saya tanya, saya ni nak simpan emas saya tanya macam ni, Puan Anissa nak jawab apa? Dari berapa minit? 7 minit. So, saya bagi dalam 7 minit. Saya tanya macam ni apa beza, tapi video ni kan nak tunjuk dalam Facebook. Okay, saya tanya apa beza emas A dengan Oro Design? Ataupun emas P dengan emas Oro Design. Boleh tak cerita kat saya? Saya nak simpan emas ni. Saya ni memang dah ready ada ni. So, boleh tak yakinkan saya dia Oro Design? Saya selalu dapat soalan tu. Saya selalu dapat kawan-kawan, kebanyakan kawan-kawan ini kita mesti akan orang datang. Okey. So maksudnya kalau orang tanya Puan Hanisa, kenapa pilih emas Oro Design? Kenapa tak pilih emas jenama lain? Apa yang selalu Puan Hanisa akan share? Tolong Amin. Okey. Pertama, kita nak emas dia. Kita nak emas dia. Banyak yang datang sekarang dekat market, emas yang kita kena bayar sekali dengan brand dia. So emas yang kita, macam kita sekarang ni, kita dapat akses, kan? Kita dapat akses beli emas dengan harga dealer, which is kita dapat beli emas dengan harga yang murah. Dan kita dapat item dia, kita perlukan emas tu. Compared untuk company-company lain, harga emas dia lebih mahal daripada daripada company lain. Dia ada tambah nilai dia kan. Sekarang ni macam saya sekarang ni, matlamat saya perlukan gold bar tu. So bila saya perlukan gold bar tu, tak kisahlah ada brand apa pun, kan? Saya perlukan gold bar tu. Tak kisahlah ada brand apa pun, tapi add value yang saya dapat dari Oro Design, saya dapat beli gold bar dengan harga dealer, harga murah, kan? Dan gold bar ni laku kat mana-mana. Boleh jual, boleh pakai sendiri, boleh boleh pajak. Itu bagi saya lah perbezaan dia. Sebab saya pernah beli Habib Jewel kan. So macam Habib Jewel tu dia dah brand, dia dah ada nama kan. Itu kena masuk kelas spread lah pula, saya tak pandai kan. Tapi beza dia sangat banyak. Kalau beli kalau emas Habib Jewel dalam RM30 macam tu kan, 1 gram. Sedangkan kita perlukan emas dia. Brand tak apalah kan. Yang kita nak material tu. Alright. Alhamdulillah. So kita dapat kelebihan tu lah, dapat beli emas harga kilang, emas Oro Design. Tadi, terima kasih Puan. Tadi Tuan Zaki ada angkat tangan. Mungkin nak cakap sesuatu juga ke? Boleh on mic. Silakan Tuan Zaki on mic. Kalau kamera sekejap. Kita buka. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 5 minit. 5 minit ya. Okey. Saya nak berkongsi sikit lah pasal emas ni lah. So sebelum ni saya banyak masuk, orang kata MLM, jual-jual barang kan. Tiba-tiba saya dapat emas ni daripada kawan saya. Dia nak jual barang dia lagi senang daripada kita jual ubat. Sebab kita nak fahamkan orang emas ni tak perlu pun orang dah faham. So kita nak jual senang. Kita tak perlu nak faham. Kalau macam ubat, kita nak kena fahamkan ubat ni bagus untuk ni kan. Okay. Banyak kita nak kena fikir. Kalau emas ni, orang tu pula beritahu kita apa kebaikan emas. Jadi senang. Lain satu, konsep dia bila kita jual ubat, kita banyak stok ubat. Tapi kalau kita jual emas, kita stok banyak emas. So, saya langsung kita senang kumpul emas.
Itulah perkongsian saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagus perkongsiannya. Keseronokan dia orang kata apa berniaga emas ni. Maksudnya bila emas tu tak ada orang beli pun, stok kita kat rumah contoh ada dalam 100 gram kan, satu pieces apa 1 gram ada 100 gram 100 pieces, tak maaf. So kalau orang tak nak beli pun tak apa, kita tahu tu duit. Tak takut pun. Tapi kalau macam saya ingat Yahanana, MD Yahanana dia cakap apa, dia jual Tupperware dia. Bila sampai satu masa Tupperware tu bertukar bentuk, bertukar colour, dia dah mula resah dah. Stok aku tak habis jual, macam mana Tupperware ni kan. So, tapi saya taklah cakap kata semua orang kena jual emas hari ni. Setiap benda tu ada padu kifayah dia kan. Ada orang dia memang pandai jual ubat. Ada yang memang pandai jual nasi lemak. So macam kita ni yang dah ada ilmu emas ni, kita nak buat apa? First kali macam saya cakap, bantu orang fahamkan emas. Dan insyaAllah nanti dia orang datang nak dibantu, waktu tu lah kita servis. Waktu tu lah barulah harga naik turun. So waktu tu lah. Janganlah mula-mula lagi. Okey, harga emas 350, kau nak beli tak nak? Memang orang tak nak beli. Orang tak faham pun kenapa nak simpan emas. So fahamkan dia orang dulu. Fahamkan dia orang emas ni apa. Sebab tu kita buat sesi webinar ni. So, pertama sekali sebab memang tak ada benda lain. Siapa yang faham, siapa yang ikut daripada tadi, inflasi lah segalanya. Kalau tak ada inflasi, tak perlu simpan emas pun. Sebab apa? Setiap kali kita dapat ringgit tu, kita pergi bank, dia akan bagi kita emas. Kalau zaman, minta maaf sikit, zaman tu lah, zaman US tu, dia jadikan emas, dolar tu sebagai sandaran dolar tu emas tu kan. Emas sebagai sandaran dolar tu. So, bila kita nak ambil emas, kita pergi ke bank, letak note tu cuma 20 dolar sama dengan 1 gram emas. Tapi selagi tak digunakan sandaran pada emas, ringgit hari ni, selagi itulah kena simpan emas. Selagi itulah inflasi berlaku. Jadi kenalah simpan emas. Tak ada benda lain nak simpan. Kalau simpan Tupperware pun jenuh. Rumah tu penuh dengan Tupperware. Susah. Okey, terima kasih banyak Tuan Pengasas. Terima kasih kepada sahabat yang hadir dan bertahan sampai saat ini. Saya nak berpesan-pesan dalam tempoh 1 minit ni bahawa menyebarkan ilmu emas tu sangat-sangat penting. Terutamanya sekarang kita dalam krisis inflasi, iaitu harga barang naik ni tak boleh dielakkan. Jadi anggaplah kita menunaikan fardu kifayah, berkongsi ilmu emas yang sangat bermanfaat kepada orang ramai. Kita selamatkan mereka juga daripada skamer emas. Kita pastikan mereka dapat emas dengan harga yang terbaik dari sumber yang terbaik iaitu kilang. Sekian, terima kasih.